pada hari ini untuk join kita punya live. So live kita pada hari ini antara salah satu tajuk utama yang kita nak perbincangkan adalah antara salah satu yang berhubung kait dengan pengajian anda di masa akan datang nanti, iaitu pengajian pengurusan undang-undang dan juga pengurusan keselamatan. Jadi saya nak memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Isi Hashim selaku kaunselor bilik pengambilan pelajar di Saito University College, dan juga saya nak ucapkan selamat datang kepada Direktur Terhormat Mr. Ho selaku CEO Operation, daripada Datuk Dr. Yu selaku Dekan Saito University College, staff dan juga kaunselor di Saito University College, dan semua bakal belajar lepasan SPM yang ada di dalam live kita pada hari ini. Terlebih dulu, saya rasa tak terlambat untuk kita nak ucapkan selamat Hari Raya kepada semua muslimin dan muslimat yang menyambut Hari Raya. Dan kita kalau boleh dalam kita menyambut Hari Raya, kita jangan lupa dengan SOP yang kita yang kerajaan dah tetapkan, iaitu memakai topeng, menyimpan suhu, sentiasa menggunakan cecair pembaris kuman, duduk di rumah, dan mandi lepas selesai urusan di luar. Jadi yang itu yang paling penting lah. So kita jangan melanggar apa-apa SOP yang dah ditetapkan oleh kerajaan. So boleh dikatakan sekarang kita tengok kes bukannya sedikit semuanya dah nak masuk angka ke 10,000. Jadi kita kena berjaga-jaga lah. Okey, saya dengan rasa terhormatnya, bos tak jelas jelas ke sekarang ni? Jelas. Okey. Terlebih dulu saya nak jemput Datuk Dr. Yu yang sekarang ni dah berada dalam kita punya room kita pada hari ni. Selamat malam Datuk Yu. Selamat malam. Apa khabar Datuk Yu? Okey, sehat, bahagia. Walaupun ada MCU atau PKP. Yes, betul. So apa aktiviti Datuk, boleh tak kongsikan apa aktiviti Datuk sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan di sekarang ni? Lebih banyak masa di spend online lah. Dari online. Mesyuarat. Kalau apa-apa urusan pun biasa online lah. Okay. So Datuk, kita nak buat sesi soal jawab. Biasanya soalan-soalan ni sudah saya kumpulkan. Kebanyakannya pelajar-pelajar dia akan bertanya kepada saya dan juga kaunselor-kaunselor lain. Jadi saya kumpulkan dan saya kumpulkan dan saya kumpulkan untuk bertanya sendiri dengan Datuk sendirilah. Jadi apa-apa jawapan tu antara Datuk sendiri. Soalan semuanya daripada pelajar sendirilah. Dan tak dengar suara, okey, yang mana-mana yang kata tak dengar suara tu minta tolong tekan open mic sebab ramai yang kata tak dengar suara sebabkan tak open mic. Itu yang paling penting. Sebab Zoom ni dia kena open mic dulu baru boleh dengar apa yang kita cakap. Okey, saya nak sebelum saya nak mula, saya nak ingatkan kepada pelajar-pelajar, selepas ini kita akan buat satu Q&A bersama dengan Datuk. Jadi pelajar-pelajar yang ingin bertanya soalan, apa-apa jenis soalan boleh bertanya directly dengan Datuk, dengan syarat anda punya open mic dan bertanya. Anda perlu bertanya. Minta tolong siapa-siapa yang open mic tu tolong mute dulu Okey Datuk, kita mulakanlah. Kalau kita rasanya dah tak ada masalah, so kita mulakan dulu. So Datuk, boleh tak Datuk terangkan, perkenalkan diri Datuk, siapakah Datuk sebenarnya? Ada rata-rata pelajar-pelajar yang belum lagi mengenali Datuk, siapakah Datuk dan apa peranan Datuk di kampus Saito University College. Silakan Datuk. Datuk. Suara Datuk. Datuk Yu. Dengar ke? Hello. Dengar ke? Okey. Datuk tutup. Okey. Okey, selamat petang semua. Okey. Saya ni di CP
Deputy Commissioner Police retired, Associate Professor Datuk Dr. Yu Chong Hui, kini bertugas di Cyto Security Academy sebagai Dean Cyto Security Academy. So mau tak mau saya dah dengan Cyto University College lebih kurang 5 tahun dah. So saya bersara pada tahun 2016. Sebelum bersara, saya dah merupakan saya menjawab jawatan sebagai Komandan Maktab PDRM Kuala Lumpur, dan sebelum itu saya menjawab jawatan sebagai Ketua Penolong Daerah Makmal Forensik PDRM. Mau tak mau saya dah mencebur diri dalam PDRM selama lebih kurang 40 tahun. So sampai umur 60 saya ni wajib bersara. Itu yang saya masuk Cyto sebab minat saya terhadap pendidikan dan juga pembelajaran. So segi sebanyak. So memang kalau nak kata 40 tahun, lebih kurang 40 tahun di PDRM ni, banyak cawangan saya pernah lalui. Dan kalau nak kata pengalaman, kita boleh berkongsi sekejap lagi. Dan selain dengan menjawab macam jawatan macam Presiden Forensic Science Society Malaysia, Institut Kimia Malaysia, Malaysia Crime Prevention Foundation, dan Malaysian Bar Disciplinary Board member, banyak lagi aktiviti saya ni mencebur diri. So dari situ kita boleh dapat connectivity dengan badan-badan profesional dan juga NGO. Dan dari situlah kita juga dapat berhubung kait dengan macam agensi penguatkuasaan yang terdapat di Malaysia. Untuk makluman saudara-saudari semua, di Malaysia lebih kurang dia ada 42 agensi penguatkuasaan kalau kita ikut akta yang terdapat di negara kita. So jadi penguatkuasaan memang mustahak dari segi itu. Itu sepintas lalu. Sekejap saya ada PowerPoint, saya tunjuk lagi lebih lengkap tentang CV saya. Terima kasih. Sementara Datuk akan share apa semua yang ada daripada Datuk, bolehlah Datuk terangkan sedikit apakah peranan Datuk di Cyto University, dan baru kita akan ajukan beberapa soalan kepada Datuk nanti. So boleh ceritakan sedikit apakah peranan Datuk di Cyto University College? Adakah Datuk ni akan mengajar ke ataupun sebagai penaung dan sebagainya? Boleh Datuk sharekan beberapa? Okey, di Cyto University College ni selalu lebih ni tumpu kepada ni macam government and industry linkages, atau artinya kita ni buat perhubungan dengan agensi kerajaan dan juga swasta dari segi urusan yang berkait dengan pembelajaran, law enforcement dan juga security. Yang pertama, selain lagi itu saya juga bagi ceramah tentang ni macam subjek-subjek modul-modul yang tentang ni forensik. Contohnya kriminalistik, dan juga yang ada subjek-subjek yang ada berkait dengan siasatan forensik di Cyto University College. So memang hidup dalam bidang forensik dan juga apa yang berkaitan dengan siasatan jenayah lah. Ya. Okay. So saya nak bertanya beberapa soalan dengan Datuk. Okay. Datuk tadi baru je bercerita berkenaan dengan Datuk mengendalikan penguatkuasaan undang. Jadi boleh tak Datuk berikan definisi berkenaan dengan penguatkuasaan undang dan juga pengurusan keselamatan dari sudut Datuk sendiri? Silakan Datuk. Okay, terima kasih. Kalau kita nak katakan penguatkuasaan undang-undang or the enforcement of law enforcement atau macam tu, artinya kalau kita ni seorang pegawai kerajaan, kalau di jabatan contohnya agensi penguatkuasaan macam PDRM, Maritime, yang mana-mana yang merupakan ni agensi penguatkuasaan atau jabatan penguatkuasaan, kita akan melaksanakan atau memastikan undang-undang yang terdapat di negara kita yang sah akan dikuatkuasakan. Siapakah yang berhak untuk mengkuatkuasakan undang-undang di Malaysia? Adalah pegawai-pegawai daripada agensi penguatkuasaan. So itulah satu bahagian yang saya katakan ni paling mustahak utama bagi macam kita semua kena tahu hanya siapa boleh menjadi ahli penguatkuasaan. Pegawai penguatkuasaan itulah merupakan rakyat kita yang layak. Dia macam contohnya kalau jawatan untuk seorang pegawai penguatkuasa, dia perlu
antara syaratnya dia mesti adalah seorang rakyat Malaysia. Dia tak boleh bagi macam contohnya yang mereka yang tak ada my card. Kalau contohnya dia ada kad merah atau kalau warga asing lain jawatan you boleh buat, tetapi pegawai penguatkuasaan jabatan kerajaan mesti adalah seorang rakyat Malaysia yang sah. Itu satu. Tapi kalau contohnya kalau dari segi macam keselamatan, contohnya di pihak swasta pula keselamatan, sebahagian besar ni merupakan staf rakyat Malaysia, tetapi sebahagian kecil juga merupakan warga asing. Macam contoh menjalankan kerja-kerja yang seperti jaga sini sana, itu mungkin mereka ni merupakan warga asing, tapi tak banyak. Kebanyakan ni masih merupakan rakyat kita. So itu memangnya, kalau nak kata bidang ni, penguatkuasaan dan juga keselamatan, boleh kata satu bidang yang meluas, yang membelu ramai kaki tangan, staf, dan juga sekarang ni peranan penguatkuasaan dan keselamatan merupakan macam aktiviti yang mustahak, tak macam dulu. Sebab selagi kalau masyarakat tak aman, banyak isu-isu jenayah, peranan penguatkuasaan lagi mustahak untuk mengendalikan keamanan masyarakat dan juga negara. Wow. Ini penerangan yang bagi saya sangat-sangat padat sebab Datuk boleh katakan menyentuh dari segi aspek pelbagai badan uniform, sektor badan uniform yang ada di Malaysia, termasuk juga dengan security guard yang tadi yang Datuk tadi sebut tadi. Jadi benda tu boleh dikatakan agak menyeluruh dari segi penyampaian. Okey Datuk, untuk program penguatkuasaan undang-undang dan juga pengurusan keselamatan ni, bagaimana Datuk melihat program ni dapat membantu generasi anak muda di masa sekarang? Jadi mungkin anak-anak muda sekarang ni diorang tak nampak program ni adalah ada masa depan ke ataupun tidak, apakah tujuan dia, hala tuju diorang. Jadi diorang ni masih bertanya-tanya. Jadi untuk Datuk, apakah program ni dapat membantu generasi anak muda sekarang? Silakan Datuk. Okey, terima kasih. Kalau kita tengok program penguatkuasaan atau law enforcement, memang dia amat perlu. Tengok kalau kita tengok jabatan penguatkuasaan, bilangan anggota staf yang diperlukan masih kekal. Sebab isu keselamatan menjadi satu cabaran, bukan hanya kepada pihak kuasa atau kerajaan dan juga kepada pihak swasta dari segi keselamatan. Artinya di sini kalau ini merupakan satu bidang yang mustahak, jadi keperluan sumber manusia amat diperlukan. So even dalam keadaan COVID-19 ni, mungkin lain agensi produktiviti dia boleh turun, tetapi kalau agensi keselamatan atau penguatkuasaan, dia tak nak kata ni di pejabat 20%, yang kerja dari rumah 80%. Atau syarikat swasta kata ni pergi pejabat ni 60, kerja dari rumah 40. Tetapi kalau dari segi macam syarikat keselamatan dan juga penguatkuasaan, mereka ni akan kerja seperti biasa. Mengapa? Sebab mustahak untuk menguatkuasakan penguatkuasaan yang diperlukan. Itu kita tengok nampaknya memang mustahak. Setakat hari ini, kalau yang lain-lain jabatan, mungkin dia kata jawatan ni dibeku. Kalau kita tengoklah PDRM. Pengambilan constable, inspector masih diteruskan. Nampak? So di sini, jadi artinya kalau kita masuk bahagian agensi penguatkuasaan, jadi masalah contohnya peluang kerja ni memang banyak. Hanya kita nak pilih yang mana saja. Setakat yang saya tahu dari macam sahabat karib saya yang dah bersara, yang sekarang menjawab contohnya security advisor atau general manager atau manager di syarikat swasta, mereka juga sekarang ini dah menjadi satu cabaran kepada mereka sebab kekurangan kaki tangan. Di sinilah kalau contohnya pelajar-pelajar yang dah graduate daripada
law enforcement, diploma kah, degree kah, inilah peluang keemasan bagi kita untuk menceburi kita dalam bidang keselamatan atau penguatkuasaan. Tapi kalau kita kata penguatkuasaan, agensi penguatkuasaan, kita ni bukan merujuk kepada agensi utama iaitu Polis Diraja Malaysia saja, tetapi contohnya lain-lain agensi, tentera, pasukan keselamatan, itu pun penguatkuasaan, mungkin dari segi negara luar, polis dalam negeri, dan juga contoh maritime, JPJ, immigration, custom, SPRN, atau contohnya macam bandaran, semua ada agensi penguatkuasaan. Selain itu, setiap kementerian juga dia mempunyai bahagian penguatkuasaan untuk memastikan peraturan akta yang terdapat di sesuatu akta tersebut juga dapat dikuatkuasakan dengan baik dan berkesan, supaya ni kalau suspek-suspek yang nak cari peluang untuk melakukan jenayah dapat dikurangkan. Walaupun kita tak boleh kata 100%, tapi kita akan cuba kurangkan itu benda. So masalah kata ni, isu ni, cabaran ni, tak nak kerja ni, pandangan saya ni memang tak tepat. Okey, baik Datuk. Tadi saya tertarik juga dengan perkongsian Datuk berkenaan dengan pandemik COVID-19 sekarang ni. Kita boleh katakan kekurangan kekuatan dari segi frontliners. Jadi apa yang saya lihat statistik dari segi jenayah tu dia agak menurun lah, apa yang saya nampak. Jadi dari segi kekuatan dari segi anggota memang boleh dikatakan keseluruhan ni memang tidak mencukupi. Jadi untuk yang pada tahun 2021 ni boleh dikatakan agak cabaran lah bagi kita semua, sebab kita dah melalui tahun 2020 dengan boleh dikatakan agak sukar bagi kita, dan pada untuk tahun 2021 ni kita dah masuk ke tengah tahun. Jadi dengan pandemik COVID-19 ni, bagi pandangan Datuk, adakah program penguatkuasaan undang-undang ni mampu untuk bertahan dan menjadi salah satu program untuk pilihan bagi bakal-bakal pelajar kita? Memang, Datuk. terima kasih. Memang kalau ada program nak kata ni memang dia boleh bertahan. Sebab apa? Walaupun dia kata contohnya PKP, mungkin dia kata jenayah ragut mungkin kurang. Jenayah curi kurang sebab ramai semua ni penduduk duduk di rumah. Tetapi kalau kita tengok lain-lain jenayah yang akan meningkat apa? Cybercrime, scam. Ini isu-isu dia akan tambah pula. So jadi tengok lagi kalau masyarakat kita lagi menghadapi masalah, kita akan hadapi cabaran lain, macam cabaran mungkin dari segi jenayah lain, contohnya macam tipu, pecah amanah, Skamer lah. Dia balik lagi ke skamer lah. So artinya kalau kita buat macam keseluruhannya, lebih kurang kalau sama, kalau tidak pun meningkat. Mungkin dari segi macam kerugian je. Mungkin CA ragut RM200, sini scam sekali RM20,000. So ini kalau dari segi kerugian memang banyak. So jenayah memang di sana. So bagaimana kita nak menghadapi cabaran ini adalah untuk mendapatkan macam kaki tangan atau staf-staf masuk agensi yang berkenaan supaya mereka dapat membantu untuk menghadapi dan membereskan isu-isu seperti macam ini. So memang I'm a personal view, memang kalau law enforcement officers cukup mustahak pada masa sekarang. Sekarang contoh ada PKP duduk jalan. Sampai kaki tangan tak cukup. Bukit Amam yang kena turun ke Padang. Itu share video. Cabaran yang agak besar bagi besar sekarang ni lah. Jadi seperti perkongsian daripada Muhammad Izzuan, true Datuk, due to the spike in employment rate as a result of COVID-19, there are various crimes that are happening. So itu adalah realiti pada kita sekarang ni. Jadi boleh dikatakan ada kekangan, tetapi walaupun kita ada kekangan, kita masih lagi ada kemudahan-kemudahan yang lain, sebab boleh dikatakan Saito University College ni mempunyai kemudahan kelas PDPR yang terbaik. Jadi yang inilah yang kita nak kongsikan kepada pelajar-pelajar kita, apakah kelebihan yang ada pada kita sendiri. Jadi untuk soalan yang seterusnya,
Sebelum saya nak bertanyakan apa-apa soalan kepada Datuk, saya ingin menyampaikan kepada semua-semua pelajar yang ada dekat sini, sesiapa yang nak bertanyakan apa-apa soalan kepada Datuk sendiri, boleh ajukan soalan, buka open mic dan boleh tanya saya nak ajukan soalan. So nanti saya akan saya dah tahulah yang ada semua ada soalan nak bertanya kepada Datuk sendiri. Jadi kepada sesiapa yang saya tengok masih lagi belum buka tu, saya akan terus ajukan soalan lah. Ada sesiapa yang nak bertanya soalan? Saya. Okey, silakan. Saya tu ni universiti swasta atau kerajaan? Ah. Okey. Soalan yang ramai sangat orang tanya. Silakan. Kalau saya tu universiti college ni merupakan universiti college swasta, tetapi kursus yang dikendalikan bukan hanya untuk swasta saja, tetapi juga untuk pegawai kerajaan. Contohnya di Saito University College, khasnya Saito Security Academy, kita mempunyai lebih kurang 400 pegawai polis belajar di sini supaya mereka ni akan mendapat diploma atau ijazah untuk mendapatkan peluang kenaikan pangkat atau advancement of career. So di sini walaupun kami ni sebagai universiti college swasta, tetapi peranan kami ni membantu semua saudara-saudari ini untuk mendapatkan peluang pekerjaan di agensi kerajaan atau swasta memang banyak. This is one aspect of it. I can share with you a lot of things kalau we have. Datuk, kalau Datuk nak sharekan share apa-apa? Datuk, Okey. nak tanya satu Datuk. Okey, tanya. Apakah nak menjadikan seorang anggota tu aspek dalam berkualiti dalam pasukan Datuk? Okey. Kalau nak jadi seorang, contohnya kalau pegawai polis atau anggota polis dalam pasukan, kalau khasnya PDRM, tapi secara amnya kalau mana-mana pasukan uniform, secara amnya akan kata ni kriteria seperti saya akan sebut sekejap adalah memang mustahak. Yang pertama, kalau nak masuk pasukan beruniform, yang pertama kena suka uniform itu. Macam dulu mengapa saya masuk polis, saya tengok polis punya uniform cantik, smart. Itu yang pertama. Yang kedua, kita suka dengan kerja dia, penugasan dia. Saya suka membantu orang. Saya suka membantu orang yang susah. Saya suka membantu dan memberi peranan yang baik atau sumbangan kepada masyarakat. Kalau saudara-saudari mempunyai ciri-ciri macam tu, di mana agensi penguatkuasaan saudara ceburi, saudara-saudari akan berjaya. I can write for you. As far as you like the uniform, you like the job, that would be one of the excellent criteria lah. Dan juga kalau dari segi situ pula, kalau kita suka ni macam jabatan kerajaan yang beruniform atau penguatkuasaan, so tengoklah dia ada kawat itu ini. Jadi artinya kita ni kena yang beruniform kena disiplin. Disiplin artinya di sini kita kena boleh ikut perintah, arahan. Kalau kita contohnya pagi ni saya nak bangun pukul 8 pagi akan bangun. Tapi tak apalah hujan tadi 8.30 lah dengan sistem. So you have to be disciplined. And disiplin tak cukup lagi sebab kita sebagai kekuasaan tengok sekarang. Blok bukan 8 pagi sampai 5 petang 24 jam. Tak kisah hujan ke, tak hujan ke, ribut petir ke, matahari teriak ke, kita juga akan jalankan tugas. Artinya kita berkhidmat untuk masyarakat dan negara. Jadi dari segi badan, kesihatan, kita kena fit, sehat. Kalau tak sehat pun susah juga. So kalau seseorang yang boleh masuk badan beruniform, saya nak ucapkan tahniah sebab dari segi fizikal dan segi akademik, saudara-saudara ni boleh katakan perfect. Perfect dari segi mana? Dari segi contohnya, you are perfect person. Dari segi fizikal, badan yang sehat, fit, dan mental dari segi akademik. Saudara-saudara mempunyai akademik yang sesuai, baru boleh dapat jawatan di agensi penguatkuasaan. So di sini, physically fit, okay, no problem. Kita boleh berlari sehat. Kalau dari segi akademik macam mana? Kita kena melalui proses, contoh selepas SPM, cuba akan dapatkan diploma. Dah dapat diploma, cuba kita boleh dapat masuk cadet sergeant.
Kalau SPM, masuk constable. Kalau dapat degree, boleh masuk sampai cadet inspector. Dan kalau ada master, masuk cadet inspector, tetapi gaji dua tangga tinggi lagi. With 2 increment extra. Kalau PhD, 3 increment extra. Artinya tengok kerajaan memberi tumpuan kepada akademik. Sekiranya orang itu dari segi fizikal layak dan pada masa yang sama, akademik juga mempunyai kelulusan yang baik dan memuaskan. Saya boleh bagi contoh macam batch saya atau squad yang masih berkhidmat di PDRM dan juga yang dah bersara. Kalau mereka yang mempunyai akademik yang baik, biasanya kalau dia tengok pangkat yang mereka bersara atau dari segi kerjaya mereka lebih berjaya. Dan supaya bersara sebagai pangkat Komisioner Polis, CP, macam saya DCP. Tetapi kalau yang tak ada akademik bukan dia tak percaya, tapi bilangannya amat kurang. Artinya antara contoh saya angkat contoh 100 pegawai yang tak ada qualification mungkin 10-20 dapat. Tetapi kalau 100 pegawai yang ada kelayakan tinggi, contohnya master degree, master of PhD, mungkin antara 70 dapat dinaikkan pangkat yang lebih tinggi. So walaupun lain-lain faktor isu, contohnya sikap kita, komitmen kita kepada sebuah kerja dan jabatan memainkan peranan yang baik. So ini benda-benda yang mustahak. Dan sekarang juga lagi satu saya nak kongsi di sini bagi saudara-saudari yang tak suka sains atau mathematics yang kompleks. Contohnya kalau kita nak pergi buat sains atau nak buat engineering. So yang subjek-subjek macam ni dia perlukan macam bidang sains dan matematik yang agak rumit. Kalau saudara-saudari tak begitu suka tentang dua subjek ini, hanya suka ni hanya kepada basic maths dengan sains, law enforcement is one of the best choice. Contohnya, kalau kita nak pergi buat IT, fizik dengan matematik kena baik. Contohnya engineering, fizik kena baik. Kalau dah jadi macam saya ni, ahli kimia berdaftar, chemistry bukan baik, kena sangat baik. Kalau tidak, akan berjaya. I gone through, I know, bukan senang. Tapi law enforcement ni lebih kepada ni common sense, reasoning. And the law is there. Normal people, what would they think? So pada macam tu, is very, very good. Dan juga kalau kita nak masuk sesuatu law enforcement, contoh, saya suka PDRM. Artinya, kita kena tahu, kalau jabatan itu yang kita minat, kita akan kena tahu lebih lanjut. Dia aktiviti dia apa, peranan dia apa, apakah penugasan dia, ketua jabatan dia siapa, ketua polis negara siapa. So jadi benda-benda ini akan dapat kita menghayati, buka Facebook PDRM, tengok apa benda yang ada. So sekarang tak macam dulu. Nak cari maklumat cukup susah. Kena pergi perpustakaan, cari satu persatu. Sekarang buka internet, cari Pak Google saja, semua. Maklumat semua ada di sana. Jadi by click of mouse, you can get everything under the sun. Itu yang saya katakan. Dan selain benda-benda macam tu, bila kita minta sesuatu organisasi beruniform, kita kena ni bercampur baik, jadi kawan yang kerja di sana. Kalau contohnya saya minat PDRM, saya akan cari kawan, mungkin bapa dia kerja di PDRM atau mungkin kalau kawan-kawan yang lebih kita gemar berkawan yang bertugas di PDRM, atau cari kawan-kawan yang pernah khidmat di PDRM, dan kita akan lebih tahu tentang jabatan berkenaan. Ini juga memberi kita peluang lebih kalau banding dengan lain-lain calon yang akan pergi bertemu duga atau memohon untuk jawatan. Dulu saya pernah di lembaga temu duga untuk memilih anggota polis. So contohnya kalau tanya dia, apa itu PDRM? Tak tahu. Siapa ketua polis negara? Tak tahu. So masuk itu tak tahu, ini tak tahu. Susahlah. So apa yang kamu tahu? Saya pun tak tahu. So interview macam ni susah mau dapat. Tapi kalau kita positif, cukup bagus. Kalau dia kata ni masuk minat ni, I can tell you a lot of things. So I hope these are small little things. Dan juga kita ni kena berperangan integriti. Nak masuk satu macam sekarang ni jabatan penguatkuasaan. Ujian pertama, ujian integriti.
Artinya, jadi jabatan pun nak buat satu penilaian terhadap calon-calon tu, kalau dalam keadaan mendesak, bolehkah dia selalu guna kuasa? Benda-benda macam tu. So artinya kalau kita ni macam berpegang kepada integrity, friendly, humble and helpful, biasanya bukan kata PDRM, mana-mana jabatan, I can rest assure you, the chances of you getting will be very, very high. Mereka juga nak pilihkan calon-calon yang baik untuk berkhidmat dengan jabatan mereka. Sebab dah masuk, contohnya polis, jadi anggota atau pegawai, kalau tuan-tuan bertugas dengan baik dan excellent, nama Pak Sukarman harum. Orang kata, wah, very good. This officer very good, PDRM is good. Or this officer is good, therefore custom is good. Betul tak? Kalau masuknya pegawai dia lebih kurang, dia bukan merosakkan kerjaya dia, tetapi juga merosakkan nama image jabatan. So PDRM will love to see people like you who are interested in the department. So take the golden opportunity to excel. Kalau nak excel, pergi ke sana, macam mana nak pergi? Ini antara saya nak katakan peluang yang diberi oleh Saito University College untuk mendidik, memberi tunjuk ajar dan hala tuju macam mana untuk mencapai cita-cita saudara-saudari ke bidang penguatkuasaan. What I answer your question? Betul. Penerangan yang sangat panjang berkenaan dengan ciri-ciri yang perlu ada bagi seseorang. Sebenarnya soalan tu sebenarnya memang saya nak ajukan untuk soalan yang seterusnya untuk Dato'. Tapi ada satu soalan yang masih belum lagi terjawab. Kemungkinan besar ada juga pelajar-pelajar yang masih tertebu-tebu dengan jawapan yang akan dikeluarkan oleh Dato'. Jadi untuk seseorang bagi menjalani ujian fizikal, apakah syarat-syarat bagi kemasukan, tak kira lah apa-apa pada uniform termasuk juga dengan PDRM ataupun tentera khususnya, apakah yang perlu ada pada seseorang untuk menjalani ujian fizikal? Silakan Dato', mungkin Dato' ada jawapan betul. Biasanya dari segi tinggi. Kalau saya boleh ingat dalam kaki dan inci lah. Kalau inspektor, lelaki sekurang-kurangnya 5 kaki 2 inci. So come to about 168 cm lah. Kalau perempuan minimum 5 kaki. About 163 macam tu lah. Macam tu. That is minimum. Tapi biasanya kalau kita ni dapat macam calon-calon yang lebih tinggi sikit, 5 inci, 6 kaki, 5 kaki, 6 inci lagi cantik. So ideally about 5 feet 6 inches atau about 173 to 180 dari segi tinggi lah. Dari segi berat juga, dia tak mau ringan sangat dan tak mau berat sangat juga. So kalau ringan sangat, kalau bila buat latihan senjata api, bukan dia bawa senjata api bawa dia. So kalau berat sangat, bila suruh lari, kena. So the range dia akan buat BMI. Tengok your weight divided by your height, antara the best is around 25 BMI dia. So tapi kalau dah masuk lepas tu sihat sikit, okey lah. So kalau sihat sangat-sangat, dia bawa balik ke pusat latihan buat training balik lah. So tapi semasa nak masuk, keadaan fizikal mesti fit dan juga ada ujian lari 1.5 km macam ada semua. Dari segi kekuatan, dari segi fizikal dan sebagainya lah. Jadi kalau untuk dari segi rabun tu macam mana? Betul. Sebab ada yang bertanya daripada dari Syed Iskandar, dia tanya kalau rabun boleh ke? Saya tak faham apa tu? Maksudnya kalau ada rabun mata ataupun rabun warna, Oh, I see. benda tu ada kesusahan. Ada, kalau pakai rabun mata tu cermin mata ni, boleh lebih daripada 6/9. Artinya kalau orang biasa boleh nampak dalam 9 kaki. Jadi calon tu yang paling dekat dia bagi 6 kaki saja. Kalau lebih dekat lagi tu, dia panggil jambu jauh lah. So tak boleh. So macam tu. Tetapi ada kes-kes khas tertentu. Contohnya calon tu mempunyai kepakaran yang tertentu yang mana jabatan penguatkuasaan tu, contohnya pilihan perlukan khidmat beliau sebab pakar dalam tu. Ketua Polis Negara mempunyai budi bicara untuk mengabaikan
macam syarat-syarat seperti macam ni. Tapi itu untuk kes-kes khas saja. Tapi Kes-kes biasanya khas, kes-kes khas yang masuk Datuk tu macam mana Datuk? Boleh tak isi kan? okey, kes khas artinya calon ini mempunyai kepakaran yang tertentu yang mana amat diperlukan oleh jabatan, dan dia nak cari orang macam tu memang susah. So dia akan bagi special consideration. Di setiap kes ada tapi tak banyak. Biasanya kalau dari segi asasnya mereka ni nak pilih calon-calon yang agak ni more or less like perfect lah. Dari segi fizikal, kuat, sihat, dan dari segi akademik ni memang layak. So mereka ni macam jabatan, macam agensi berkuasaan juga, kami perlukan macam-macam staff-staff yang akan menjawab jawatan yang penting ini, seorang staff yang sehat, kuat dan berintegriti serta berakademik tinggi untuk merajui pasukan. Itu bukan di PRM saja, di mana-mana agensi penguasaan sama juga kriteria. Jadi maksud Datuk adalah sekiranya beliau mempunyai kelulusan yang boleh dikatakan related dengan pekerjaan di masa akan datang, walaupun dia ada rabun warna ataupun rabun jauh, dia masih lagi boleh dikatakan boleh dalam pertimbangan oleh IPG sendirilah. Itu maksud Datuk. Boleh. Contoh kalau antara contohnya khusus-khusus yang relevan untuk macam penguatkuasaan atau agensi penguatkuasaan adalah khusus-khusus yang ditawarkan oleh satu university college. Contoh macam LEA, Diploma Keselamatan, BLEI, Master Law Enforcement. Dan juga ni khusus-khusus macam ni bukan kadang khusus-khusus sewan dan mati. Ini yang panggil homegrown courses. Artinya dia direka oleh pegawai polis, pegawai agensi penguatkuasaan yang berpengalaman, pengetahuan khusus ini untuk memenuhi keperluan kepada agensi penguatkuasaan. So this is a very relevant course if you want to join law enforcement. Betul. Sebenarnya saya terima mesej daripada ruangan chat kita. Sebelum ni kita bersembang berkenaan dengan topik yang lain, tak ramai yang ada respon pada chat ni. Tapi bila kita sentuh berkenaan dengan ujian fizikal, berkenaan dengan tinggi, berat, rabun semuanya, benda ni menjadi satu fenomena pula di dalam chat. Ramai yang bertanya pula soalan. Ada yang kata rabun boleh ke, tak cukup tinggi boleh ke, BMI 27 boleh ke. Ramai yang bertanya lah benda ni. Jadi saya nak ambil masa sikit lah. Saya bagi macam mana, saya boleh tak saya bantu Datuk untuk saya jawab soalan-soalan? Boleh. Boleh Okey. Sekiranya kalau ada sesiapa pelajar-pelajar yang nak bertanya berkenaan dengan syarat-syarat kemasukan, boleh tanya directly dengan kaunselor anda semua. Jadi boleh tanya sama ada syarat-syarat kelayakan, sama ada BMI cukup ataupun tidak, berapa rabun dan sebagainya. Boleh bertanya directly dengan kaunselor sendiri. Sebab kita mempunyai, kita dah tak banyak masa sebenarnya sebab kita ada beberapa lagi soalan yang kita nak aju. Okey, dari untuk soalan seterusnya, ini sebenarnya daripada Syazwi. Dia nak bertanya dengan Datuk sendiri. Datuk, saya ada soalan. Apakah pendapat Datuk berkenaan dengan agensi keselamatan swasta yang ada dekat Malaysia, seperti RELA dan juga APM? Adakah agensi tersebut efektif? Sedangkan ada juga agensi keselamatan awam seperti yang lain-lain lah, macam RELA dan juga APM. Jadi apa pandangan Datuk berkenaan dengan itu? Yang ini agensi pun memang ada peranan dia. Contohnya macam RELA, contoh bilangan pegawai penguasaan daripada PDRM atau lain-lain agensi kerajaan tak cukup. So jadi RELA akan diminta untuk membantu. Contohnya dalam aktiviti crowd control, contoh anggota polis mungkin ada 2-3, dia akan dibantu oleh RELA dari segi macam memastikan macam penduduk-penduduk atau orang awam tu ikut peraturan. Itu dapat dibuat. Khasnya kalau contohnya di aktiviti keagamaan atau apa majlis atau di tempat-tempat yang sesak, RELA memainkan peranan yang mustahak. Walaupun RELA dia mempunyai lebih banyak peranan lagi, tapi pada masa yang sini dia juga memainkan complementary role kepada lain-lain agensi penguatkuasaan. So nak kata dan masuk kalau agensi penguatkuasaan yang utama saya cadangkan masuk ke PDRM. Sebab di PDRM dia memang merupakan satu agensi penguatkuasaan yang agak lama
dan well established di sana, saudara-saudari dapat mempelajari banyak-banyak bidang yang ada. So it is a very good enforcement agency lah. Bukan kata saya datang dari sana, tetapi memang saya melaluinya, saya akan tahu. Dan juga selain dari itu, saya bukan katakan yang lain-lain tak bagus. Lain-lain juga bagus, tetapi juga mereka juga dalam masa akan datang juga menambah baik dari segi perkhidmatan dia kepada masyarakat, dan juga dari segi servis pun bertambah baik juga. Contohnya SPRM, APMM, JPJ, custom, semua juga menambah baik dari segi perkhidmatan, juga dari segi perkhidmatan kepada masyarakat, dan juga dari segi memberi layanan dan perkhidmatan yang baik kepada pegawai dan anggota dia. So this is actually a very good avenue untuk agensi kerajaan. Swasta juga sama. Swasta contohnya dari segi keselamatan, mereka juga perlukan bantuan daripada agensi penguatkuasaan awam. Khasnya kalau contohnya terdapat kes-kes jenayah dari segi undang-undang, swasta tak, keselamatan pegawai swasta tak boleh menyiasat. Dia akan serah kes itu kepada agensi penguatkuasaan, contohnya PDRM yang diberi kuasa untuk siasat. Tetapi mereka dapat memainkan peranan yang mustahak supaya kes itu dapat diselesaikan dengan lebih cepat, lebih baik. Itu one of the example. So kalau bagi saudara-saudari ini nak masuk agensi penguatkuasaan, ingat, bukan PDRM saja, walaupun PDRM may be the first choice, tapi terdapat banyak lagi agensi penguatkuasaan yang saudara-saudari boleh ceburi kalau diberi macam kalau ada advertisement mereka ni beri keluarkan iklan, diberi peluang, join, you won't lose out. Dan lagi satu, antara agensi kerajaan pun dia ada satu provision. Contohnya you dah masuk satu jabatan A, contohnya you masuk jabatan penjara, okey, sebagai pegawai penjara penguatkuasaan, kalau satu hari you boleh transfer servis pun boleh ke PDRM dengan syarat ketua jabatan daripada ni jabatan penjara sokong dan boleh tukar servis kepada PDRM pun boleh. Tetapi dari PDRM nak pergi ke jabatan penjara tak boleh. Ada macam tu. So if you want to join police, there's many ways you can come in. So that bagi tahu. So saya nak sharekan benda ini. So ada contohnya cikgu, dia mengajar dah 10 tahun, dia rasa saya lebih minat nak jadi seorang pegawai polis. Ada dia memohon transfer servis pun dapat dengan syarat akademik dia qualified dan juga dari segi fizikal dia qualified. Tapi yang best sekali ni bagi saudara-saudari tak payah complete your diploma degree, that is the most relevant degree yang you dapat join law enforcement, tak kisah tapi DRM ke atau lain-lain agensi penguatkuasaan. So this is a very excellent choice if you want to make yourself or to join in the pool of law enforcement atau securities. It is one of the best course, I would say. Betul. Kita ke soalan seterusnya sebab kita ada lagi dalam 10 minit kita nak dengar sesi dengan pelajar-pelajar lain. So soalan seterusnya, adakah program penguatkuasaan undang-undang dan juga pengurusan keselamatan ada pengiktirafan daripada kerajaan? So memang I prepare the PowerPoint untuk tunjuk bagi dalam macam. Silakan Dato'. Kalau ada PowerPoint boleh diorang angkat, boleh. Maybe yeah. You can see. I hope I can share screen kalau boleh dapat tengok. Okey. Boleh nampak tak? Boleh tak? Ya. Tak nampak? Saya rasa Dato'
Maybe memang tak nampak lah Datuk. so Datuk boleh terangkan secara lisan lah. saya jelaskan sepintas lalu. Actually kalau kita tengok ni Saito Security Academy punya khusus ni, yang pertama ni dia diiktiraf oleh kerajaan oleh UA JPA. So jadinya kalau kita belajar di sini, ijazah atau diploma yang diterima tu akan diiktiraf oleh kerajaan. Jika dia diiktiraf oleh kerajaan, artinya kamu saudara-saudari semua ni layak untuk menjadi seorang kaki tangan kerajaan. Bukan hanya PDRM, semua agensi kerajaan yang ada. Jadi saudara-saudari layak untuk memohon sebab kelayakan saudara-saudari adalah diiktiraf oleh MQA dan juga JPA. So yang pertama. So di sini yang khusus bukan ni khusus orang bahasa kan ni lebih kurang kucing korap tidak. Ini semua professional courses. So di sini juga satu lagi saya nak sampaikan adalah Saito University College atau SSA mempunyai kolaborasi yang rapat dengan agensi kerajaan. Contohnya lah PDRM, ATM, banyak lagi. Salah satu kan? Semua banyak semua ni kita ni ada kolaborasi dan selalu ni kita akan bawa pelajar ni melawat agensi kerajaan, agensi penguatkuasaan. Contohnya kalau ada peluang mungkin kita akan melawat pelajar pergi ke contohnya makmal forensik, SPRM untuk tengok dan dapat taklimat dari pegawai-pegawai mereka apakah peranan mereka dalam penugasan harian mereka. Itu yang pertama. Di sini juga kalau kita tengok khusus-khusus yang ditawar di Asia Saito Security Academy, mereka ni mempunyai ni macam dari segi macam persaingan. Di antara satu yang harus terbaik yang terdapat di Malaysia. Yang pertama dia tertua, dia pensyarah yang mengajar semua berpengalaman dan juga layak. So bandingkan dari lain-lain, kalau institusi sini boleh katakan antara yang satu yang terbaik. Dan juga kita mempunyai pensyarah-pensyarah yang berpengalaman dari segi mereka ni merupakan mantan pegawai polis atau masih untuk khidmat dengan di jabatan kerajaan dan datang berkongsi pengalaman dengan pelajar-pelajar yang ada di sekarang di sini. So kita boleh nampak di sana. So kalau lagi satu saya nak sampaikan adalah kalau dari segi ketiga ni dia panggil work integrated learning. Artinya kita akan bekerjasama dengan swasta atau agensi kerajaan untuk memberi peluang kepada pelajar-pelajar untuk menceburi bidang yang sebenarnya mereka gemari dan boleh belajar di sana. Contoh kalau saudara-saudari minat dengan PDRM, mungkin latihan industri. Saudara-saudari boleh pilih pasukan PDRM sebagai tempat untuk menjalankan intern. Dan juga pada masa khusus-khusus yang dijalankan, kita akan memberi peluang kepada pelajar untuk melawat agensi berkenaan dan menjemput mungkin pegawai di sana untuk memberi pendedahan yang lebih detail dan lengkap bagi saudara-saudari untuk menghayati apa benda-benda yang sebenarnya yang dijalankan oleh agensi berkenaan. So boleh ditengok di sini memang khusus-khusus yang ditawarkan oleh Saito University College, khasnya kalau LEA, BLEI atau master memang amat relevan untuk pegawai atau pelajar-pelajar yang nak melanjutkan pelajaran untuk menjadi seorang pegawai penguatkuasaan. Dan di sini satu terbukti tengok ramai pegawai polis datang ke Saito University College untuk melanjutkan pelajaran. Ini bertujuan apa? Yang pertama, khususnya relevan dapat digunakan dalam penugasan mereka dan juga dapat membantu mereka dalam kerjaya untuk menaikkan ke pangkat yang lebih. Dan khusus yang mereka tu pun lebih bermuju kepada siasatan. Yang mana saya boleh katakan semua agensi penguatkuasaan perlu teknik-teknik dan pengetahuan tentang siasatan untuk menjalankan penguatkuasaan mereka ni dengan lebih baik dan sempurna. So just share ni, saya tak dapat share ni screen tapi
secara ni kesimpulan inilah benda-benda yang saya nak sampaikan kepada saudara-saudari. Memang kalau saudara-saudari minat dalam bidang dan nak jadi seorang pegawai penguasaan, kursus-kursus yang ditawarkan di sini boleh kata antara yang terbaik yang terdapat di Malaysia atau di market ini, dari segi harga, dari segi kelengkapan, dari segi kolaborasi dengan agensi yang berkenaan. Di sini boleh katakan Saito University College ini mempunyai linkage dan connectivity yang boleh katakan amat baik dan memuaskan. Itu sepintas selalu saya nak sampaikan. So satu perkongsian yang sangat menarik berkenaan dengan matlamat dan juga ahli tuju pelajar-pelajar di masa akan datang. Jadi Datuk, boleh tak kalau kita ambil masa ambil dalam 2-3 soalan kita bertanya dengan pelajar-pelajar? Datuk masih lagi ada masa? Okey. Masih ada masa ya Datuk? Sebab kita nak minta pelajar-pelajar sekiranya kalau ada orang nak bertanya soalan boleh buka mic ya. Ada Boleh. sesiapa yang nak bertanya soalan? Silakan. Saya. Okey, silakan. Result SPM macam mana? Berapa A yang perlu ada untuk masuk ke Saito? Kalau nak masuk diploma, 3 kredit saja sudah cukup. Kalau ada 5 Berapa? kredit, 3 kredit saja, 3. 3 kredit je. Saja, bukan tinggi sangat. Kalau nak masuk foundation 5 kredit. Itu dulu. Okey. So soalan yang lain, silakan. Kita ada lagi 2 soalan lagi, silakan. Setelah habis saya. di Saito. Okey, silakan. Saya yang sebut tadi. Perempuan. Baru dengar suara perempuan hari ni. Okey, macam ni. Setelah saya habis diploma nanti, adakah saya dijamin pekerjaan dengan sijil yang saya belajar diploma tu? Okey, soalan yang baik. Silakan Datuk. Okey. You nak katakan nak dapat satu pekerjaan memang tak jadi masalah. Tapi jangan pilih pandai pilih kerja tu. So nak jamin nak dapat satu pekerjaan lepas diploma, not a problem. But don't be choosy. Contohnya, sekarang kalau demand untuk pegawai pegawai atau penyelia security memang amat diperlukan atau berkurangan. Dan untuk kalau agensi penguasaan memang juga memerlukan banyak-banyak staf dalam bidang ini. Pada belakangan ini banyak pegawai dan anggota bersara. Jadi jawatan-jawatan itu perlu diisi. So contohnya minggu lepas saja beberapa perwalian tinggi yang bersara. So a lot of officers is retiring and all these posts must be filled up. So memang. Tapi kalau saudari itu kalau result kamu bagus, dari segi fizikal ni memang baik, I can tell you the chances of you getting a job in the enforcement agency is very, very high. Tapi nak kata guarantee 100%, nobody can guarantee. In a sense, contohnya, interview, you don't do well, atau contohnya kalau ujian individu, saudari ni tak pass. This I think we can guarantee you. If you apply, the chances of you getting, if you already get it, very high. Faham tak? Baik Datuk. Okey, minta siapa tolong tutup mic dulu. Okey, ada sesiapa nak bertanya soalan? Satu lagi soalan siapa? Saya tak dengar suara. Ada soalan tu. Okey, silakan. Saya ada soalan. Dek, suara awak putus-putus dek. Saya tak dengar langsung. Yo. Hello. Saya tak dengar suara awak sebab suara awak connection dia macam slow. Nanti kita akan buka satu lagi ruangan, so nanti awak boleh bertanya soalan dengan siapa lah. So kita tanya soalan kepada siapa yang lagi nak ajukan soalan yang terakhir. Saya. Silakan. Berapa yuran pengajian di Saito ni untuk Okey, yuran pengajian kita akan ada satu lagi slot yang kita akan bagi penerangan berkenaan dengan yuran.
berkenaan dengan beasiswa dan beasiswa dan sebagainya lah. So yang itu kita akan ada lagi satu lagi slot, kita akan bagi kerana pasal itu. Okey, satu lagi soalan berkenaan dengan pengajian. Silakan. Siapa? Okey, saya jawab. Okey, saya jawab. Okey. Okey. Apa ni? Kalau tinggi kita hanya 153, bolehkah saya mengikuti badan beruniform? 153. Artinya lebih dari 5 kaki itu tak? Orang sebenarnya Datuk, orang tak faham tau 5 kaki berapa sih. Itu masalah itu. Kalau contohnya kalau memenuhi syarat yang minima tak jadi masalah. Kalau hasil untuk PDRM, tapi lain-lain agensi penguatkuasaan mungkin dia terdapat kelonggaran sedikit dari segi fizikal. Tetapi kalau untuk PDRM ni fizikal ni dia perlukan mungkin keperluan tu lebih ketat untuk PDRM. Yang lain mungkin kurang. Okey Datuk, jelas. Okey, terima kasih. So saya ada soalan yang terakhir. Ini kita sebagai penutup katalah. Jadi boleh tak Datuk share apa-apa petua ataupun apa-apa nasihat kepada pelajar-pelajar, bakal-bakal pelajar yang ingin memasuki Saito University College? Adakah ada apa-apa nasihat ataupun petua? Silakan Datuk. Okey. Kepada bakal-bakal pelajar Saito ni, kalau nak masuk agensi penguatkuasaan ni, yang pertama ni kena you must be strong and healthy lah. Kena sihat. Okey. So itu yang pertama. Dari segi akademik, saudara-saudari kena mempunyai akademik yang cukup qualified. You ask me, the higher the better. Artinya, kalau tanya saya, setakat era ini, diploma ni permulaan saja. Sekurang-kurangnya to go for a degree. Dapatlah kita ni lebih bersaing dalam masyarakat. Dari segi gaji pun lebih tinggi, semua tu. Kalau boleh. Dan lagi satu, kalau kita nak masuk agensi penguatkuasaan, dari segi current issue. Isu semasa pun kita kena tahu sedikit sebanyak hal yang di negara kita itu secara amnya. Dan Maksud Datuk, hal-hal isu tu berkenaan dengan apa tu? Macam isu-isu siapa ke IGP sebagainya lah. Dan juga contoh isu harian. Sekarang contohnya isu masalah. Sekarang ni COVID masalah. Macam COVID apa tu? Tak tahu. Ada orang tak tahu. Kau tanya, tak tahu? Ada. Ada juga. So sebenarnya dia kena ambil perhatian. Yang paling mustahil sekali ini adalah integrity dan good personality. Integritinya ni, kita ni seorang yang ni bercakap benar, buat benda yang betul. Personality ni, bila jalan itu gaya ada. Macam tak mau jalan, lelaki kalau jalan macam perempuan, itu tak boleh. So dia ada personality, cakap ni kena steady lah. Kalau kau gunakan bahasa biasa, dan dengan macam parameter yang saya sebut tadi, peluang saudara-saudari nak masuk jabatan agensi kerajaan ni memang tinggi. Cukup PRM saja, cukup cerah. No problem. So I wish all the best. If you want to join the enforcement courses, this is so far one of the best. Okay. Okey. Terima kasih sangat-sangat Datuk atas perkongsian Datuk pada hari ini. Jadi perkongsian Datuk sangat-sangat bermanfaat dan boleh dikatakan membantu jugalah dari segi semangat pelajar-pelajar ini untuk memasuki ke alam yang baru iaitu alam universiti. Jadi mungkin ada salah seorang yang masih lagi tak tahu apa hal tuju mereka masa akan datang. Diorang nak jadi polis ataupun diorang nak jadi bomber ataupun ada yang nak jadi sebagai custom, tapi diorang tak tahu ke mana hal tuju dia. Jadi ini adalah salah satu platform di mana kita sendiri akan berkongsi berkenaan dengan apa yang kita kongsikan pada hari ini berkenaan dengan hal tuju. Jadi serba sedikit kita ucapkan terima kasih pada Datuk Yu. Terima kasih Datuk kerana meluangkan masa pada hari ini. Kita akan berjumpa lagi lah di masa akan datang lagi, di masa live. Tuan, saya ada satu soalan tuan untuk Datuk Yu. Silakan untuk saya. Zaidi here. Maybe Datuk Yu kenal kot. Zaidi here. Okay. Ya, Datuk apa khabar Datuk? Baik, sehat. Yeah. Okay, Datuk. Always that we talk about the diploma degree. What about the Saito planning for the PhD, especially for the enforcement? Thank you, Datuk. Thank you. See you, Datuk.
Okey. Thank you, Datuk. Okay. Tadi Baru-baru ni kita baru je dapat lulusan untuk master, sekarang ni apakah planning untuk PhD pula? Banyak juga soalan ni Datuk. actually master we are in the process of getting accreditation and I think PhD will be on the way. So if we PhD will be on the way. dalam perancangan jugalah. Perancangan kita ni memang ada dah. Jadi Wow. implementasikannya. Tuan Zaidi, Jadi actually Datuk Zaidi, he's thank you for joining the session. Okay, thank you, Datuk. Thank you, Datuk. See you, terima kasih. thank you. Alright. okey, terima kasih. Dr. Zaidi, Okay, really thank happy you, to see you Datuk. here. Good. See you, Dato'. Nice to Okey, meet you, Dato'. terima kasih juga kepada semua kerana yang bertanya soalan dan juga join pada sesi live kita pada hari ini. Jadi suka kita ingin saya beritahu kepada semua bakal-bakal pelajar yang ingin bertanya berkenaan dengan penerangan beasiswa, derma siswa dan juga yuran pengajian. Kita ada satu lagi slot, di mana slot ni kita akan bersama dengan Encik Azim, iaitu salah seorang pegawai unit pengambilan pelajar di Saikul University College. Jadi boleh bertanya apa-apa soalan berkenaan dengan beasiswa, derma siswa, yuran pengajian. Tadi ada yang bertanya yuran berapa, PTM berapa. Inilah masanya untuk anda nak bertanya apa-apa soalan. Jadi kalau untuk Dr. Yu, kita nak tanya berkenaan dengan kos, apa yang dia akan belajar, apa hal itu. Itu yang paling penting. Jadi terima kasih Datuk sekali lagi. So saya nak ucapkan terima kasih. Jadi kita berehat dalam tempoh 5 minit dan sementara kita masih lagi kita berehat 5 minit sementara kita akan sambung bersama dengan Cik Azrin. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat malam semua. Thank you Datuk. Tadi, thank you Faiza. Cik Azrin. Paging for Encik Azrin, please come to the control room. Okey, saya nak masuk dulu, ada lagi yang ada pada dalam ni. Jadi saya ambil sikitlah soalan yang ada yang bertanya dekat chat, kesian pula ada yang terlepas tadian yang tak sempat nak jawab. Jadi untuk syarat-syarat badan uniform ni sebenarnya apa-apa jenis badan uniform yang ada dekat Malaysia ni semua boleh join, tak ada masalah. Tak semesti PDRM tak semestinya PDRM, semua jenis badan uniform yang ada dekat Malaysia, tak kira lah swasta atau kerajaan, semua yang boleh masuk. Kecuali satu saja, nurse. Itu tak boleh. Sebab nurse dia ada course nursing yang lain. Okey, Assalamualaikum. Kita akan terangkan berkenaan dengan program pengajian, tentang yuran pengajian dan macam mana cara untuk pendaftaran. Okey, yang mana betul-betul berminat boleh stay dahulu. Okey, kita akan masuk untuk slot cara pendaftaran dan apa syarat pendaftaran. Okey, dan berapa yuran untuk pendaftaran. Okey. So, yang mana betul-betul berminat boleh stay. Okey, dan kita ambil break 5 minit. Sekejap lagi kita akan sambung semula.
Okey, kita boleh teruskan dengan sesi yang seterusnya berkenaan dengan penerangan beasiswa dan mahasiswa dan juga juran pengajar. Jadi kepada semua pelajar-pelajar, bakal-bakal pelajar yang bakal memasuki Saitu University College, sekiranya anda semua ingin bertanya berkenaan dengan beasiswa dan mahasiswa, apakah syarat kelayakan untuk mendapatkan beasiswa dan mahasiswa dan juga beasiswa, dan juran pengajar ataupun pimpinan PTKM boleh tanya terus dengan Encik Azrin, di mana Encik Azrin dia akan menjawab persoalan-persoalan yang akan ditujukan. Encik Azrin. Okey. Tes. Okey. Boleh dengar suara? Boleh. Silakan. Nampak tak present? Share screen. Nampak. Okey, kita ambil untuk penerangan ni ringkas cara macam mana untuk pendaftaran, dan sebelum tu saya ambil sedikit part lah yang mana okey, dekat sini kita di Saitun University kita ada diploma, iaitu diploma penguatkuasa undang-undang, ijazah sarjana diploma pengurusan keselamatan, dan ijazah sarjana muda penguatkuasa undang-undang, dan ijazah sarjana penguatkuasa undang-undang. Okey, di mana berbeza dari segi syarat kelayakan. Okey, kalau kita tengok daripada lepasan SPM yang mana baru-baru ni ambil SPM, so student-student lepasan SPM boleh apply melalui menggunakan SPM sekiranya syarat kelayakan student mendapat 5 kredit, kita akan tawarkan dia untuk asasi Poly Science. So firstly, yang mana kalau ada syarat dapat 5 kredit, okey, 5 kredit ke atas, kita akan tawarkan dia ke untuk program asasi. Asasi ni yang mana belajar hanya setahun dan dia terus fast track pergi ke degree. Sekiranya tak cukup 5 kredit, pelajar-pelajar ni akan ditawarkan untuk program ke diploma. Sekiranya pelajar tu ada 3 kredit SPM dan dia boleh terus pergi ke peringkat diploma. Okey, hanya sekurang-kurangnya 3 kredit. Okey, hanya sekurang-kurangnya 3 kredit. Kalau kata student tu ada SKM tahap 3, boleh apply untuk ke pergi diploma. Okey, kalau ada SPM sahaja, boleh apply untuk pergi diploma, tapi tengok pada SPM. Kalau SPM tu ada 3 kredit, dia boleh masuk peringkat diploma. Ada 5 kredit, boleh pergi ke asasi. Asasi ni untuk fast track pergi ke degree. Hanya belajar setahun je. Kalau diploma tu belajar 2 tahun, 6 bulan. 6 bulan tu praktikal lah. Okey, 2 tahun belajar, 6 bulan lagi praktikal. Okey, kalau kita tengok dekat sini, kita ada juga program PACE. Program PACE ni yang mana program-program yang mana student-student yang ada ataupun yang bekerja dalam polis, immigration, custom, GPG ataupun dalam kerjaya swasta. Contoh dia kerja Isnin sampai Jumaat, weekend Sabtu Ahad kita ada buat kelas. Kelas ni yang mana sekarang kita seramai 450 macam tu student PACE yang mana untuk join, untuk melanjutkan pelajaran dalam peringkat diploma, ijazah. Okey, yang mana sekarang tengah ambil diploma, ijazah ataupun master. Okay, untuk kenaikan pangkat. Mungkin student tu adalah student dalam PDRM dan sekarang ni dia position ataupun pangkat corporal dan ingin melanjutkan pelajaran ataupun dia nak pangkat lebih tinggi, sarjan ataupun inspektor, dia kena ada kelulusan sekurang-kurangnya diploma ataupun ijazah. Jadi dia melanjutkan pelajaran dekat sinilah. So sama juga macam student-student lain kalau bekerja dalam sektor swasta dan tapi ada keinginan untuk bekerja dalam PDRM ataupun untuk apply dalam position yang pegawai sebagainya, dia boleh study kat sini. Okey, untuk part time. Part time ni khas untuk student-student yang dah ada kerja hakiki. Yang dah ada kerja hakiki. Contohnya maknanya dah ada komitmen. Dah ada kerja Isnin sampai Jumaat. Okey, weekend Sabtu Ahad dia boleh perlu study untuk ambil part time. Okey, part time study. So, bukan itu saja, kita juga mempunyai pengiktirafan MQA dan GPA. Kalau ada soalan yang tadi tanya, Cik, kat sini, Tuan, kat sini ada pengiktirafan. Kita ada pengiktirafan MQA dan GPA. So, tak ada masalah tentang pengiktirafan kami.
di mana pelajar-pelajar ni boleh untuk melanjutkan pelajaran di sini, Zaitun University College, dan boleh juga untuk bekerja dalam sektor kerajaan ataupun swasta. So yang paling penting kita ada JPA, iaitu Jabatan Perkhidmatan Awam, yang melayakkan student tu untuk kerja dalam sektor kerajaan. So tak ada isu sijil kita laku ke tak laku, so tak ada masalah. Untuk student tu bila ada diploma, ada ijazah, okey, boleh kerja, boleh gunakan kita punya sertifikat ni ataupun sijil diploma atau ijazah untuk kerja dalam sektor kerajaan. Itu paling penting. Okey, so tak ada isu lah, tak perlu risau. Okey. Okey. Kalau kita tengok tadi, kita mempunyai graduan yang ramai. Bukan saja dalam sektor PDRM, kita juga ada dalam immigration, Angkatan Tentera, ATM, penjara. Okey, bukan sahaja dalam sektor kerajaan, juga ada juga dalam sektor swasta. Okey, dalam bahagian penguatkuasa ni boleh juga kerja dalam sektor swasta. Sektor swasta contoh kita boleh tengok Polis Bantuan ataupun Airport Asia Berhad. Kita tengok dekat sini Muhammad Iskandar. Muhammad Iskandar ni iaitu bekerja dalam sektor Polis Bantuan. Polis Bantuan pun boleh juga dalam kerjaya bahagian penguatkuasa ni. So maknanya dalam diploma ni bukan sahaja untuk kerja dalam sektor kerajaan, polis, immigration, custom, JPJ. Sektor swasta pun boleh juga. Dia mencuburi dalam kerjaya yang meluas. Okey, dia boleh mencuburi kerjaya yang meluas. Okey, so peluang kerjaya itu sangat besar. Dia boleh kerja dalam Top Glove, okey, PDRM. Bukan itu saja, dia boleh juga kerjaya dalam sektor safety ataupun dalam sektor oil and gas sebagainya. Sebab apa? Dia mempunyai pengajian untuk dalam bidang keselamatan. Dan sekiranya pelajar tu berminat untuk jadi seorang lawyer, dia kena sambung ke peringkat ijazah untuk ambil bahagian undang-undang. Sebab apa kat sini kita ada belajar subjek pelajaran undang-undang. Okey, so kita next. Kita ambil bab untuk silibus subjek pelajaran. Sedikit info untuk tentang program untuk dia punya subjek pelajaran. Okey, so kat sini kita ada ijazah sarjana muda penguatkuasa undang-undang penyiasatan, yang mana pelajar-pelajar ni mempunyai kepakaran ataupun kita akan fokuskan dia dalam investigation ataupun bahagian penyiasatan. Okey, subjek pelajaran belajar untuk ijazah 3 tahun. Okey, belajar 3 tahun. Tak lama pun, belajar 3 tahun tak lama pun. So yang mana dia belajar 3 tahun dan dia habis, dia terus ada segulung ijazah. Okey, subjek ini antara subjek-subjek pelajaran, okey. Yang mana tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Kalau nak tahu subjek tu apa yang dia akan belajar, mungkin sekarang ni saya nak terangkan lebih detail tentang subjek. So memang panjang lah. Mungkin banyak sangat dia punya subjek pelajaran dia akan belajar. Dia akan fokuskan mana-mana. So boleh terus direct pada kaunselor. Nak tanya lebih lanjut tentang subjek pelajaran, apa subjek-subjek yang menarik, boleh direct dengan kaunselor. Okey, kat sini kita juga ada diploma pengurusan keselamatan. Diploma pengurusan keselamatan, belajar untuk diploma 2 tahun saja, 6 bulan lagi praktikal. Praktikal tu kita akan hantar ke dalam tempat yang mana pelajar-pelajar berminat, contoh dia berminat dalam PDRM. So dia boleh praktikal dekat PDRM, IPD mana yang kita ada sediakan. So bukan itu saja, dia boleh praktikal mana-mana agensi kerajaan ataupun swasta. Dia praktikal ni tak ada masalah, mana-mana boleh. Okey, tapi untuk kita punya bidang ni memang dialu-alukan untuk student-student tu untuk praktikal dalam agensi-agensi kerajaan. Okey, bukan itu saja, dia ada subjek pelajaran ataupun dalam diploma penguatkuasa undang-undang. Okey, diploma penguatkuasa undang-undang antara top program dekat sini, yang mana first in Malaysia program dalam bahagian penguatkuasa undang-undang ni kita di Zaitun University program. So antara pioneer universiti bahagian penguatkuasa undang-undang. Jadi subjek pelajaran boleh tengok kat sini. So kalau kata nak tahu apa subjek tentang investigation, teknik penyiasatan, kita juga ada video-video dekat YouTube. Boleh search saja Zaitun University, nanti boleh tengok cara-cara macam mana student-student kita buat penyiasatan, apa subjek-subjek yang dia belajar. Ada sedikit-sedikit info lah kat situ. So kalau kau nak tahu lebih lanjut tentang program, boleh direct dengan kaunselor. Okey, syarat kelayakan macam saya cakap tadi, okey, untuk pergi ke diploma hanya kena ada 3 kredit SPM. Any subjek, apa-apa subjek, tak kira lah student tu dia punya kredit dia bahasa Melayu, sejarah ataupun perdagangan, kan? 3 kredit. Yang lain semua lulus saja, cukup. Tapi BM dan sejarah wajib lulus. Okey, BM dan sejarah wajib lulus. Tak boleh fail, tak boleh gagal. So kalau kata gagal, tak boleh untuk apply diploma, okey.
Yang mana 3 kredit untuk diploma. Ada SPM, ada 3 kredit boleh apply untuk peringkat diploma. Sekiranya student tu habis SPM, dia dapat 5 kredit SPM, dia dapat 5 kredit. Apa-apa subjek pun boleh. Apa-apa subjek dan BM dan sejarah dia lulus. Okay, dia boleh apply untuk pergi ke peringkat asasi. Peringkat asasi yang mana dia belajar setahun sahaja dan dia terus boleh sambung ke peringkat ijazah. Asasi kelebihan dia, dia ada full scholarship ataupun orang panggil paling ringkas beasiswa penuh lah. Beasiswa penuh untuk student yang mempunyai kelayakan 5 kredit. Okey, dan diploma pun ada juga untuk beasiswa, tapi dia separah beasiswa. Nanti saya akan terangkan beasiswa tu. So beasiswa tu dia lebih detail kena rujuk kepada kaunselor. So kaunselor akan terangkan berapa peruntukan beasiswa yang dapat. Cuma beasiswa yang mana Zaitun University kita adalah terhad. Okey, terhad yang mana student yang betul-betul berminat dan dia ada intake dia, so student tu boleh apply. Boleh apply yang mana kalau kata sekarang ni masih join lebih kurang dalam 50 orang. So kita punya kotak, kita ada kota. Setiap kita ada kota dia, kota pengambilan. Jadi student-student tu boleh selepas ni boleh terus apply. WhatsApp terus kaunselor macam mana cara pendaftaran. Okey, saya akan bagi part untuk ijazah pula. Okey, untuk ijazah sekiranya student tu dah ada diploma. Dia dah ada diploma dekat Politeknik ataupun diploma dekat UiTM sebagainya. Okey, yang mana dia ada diploma, dia boleh apply untuk peringkat ke ijazah. Peringkat ijazah. Syarat untuk diploma sekurang-kurangnya kena ada 2.0. Okey, 2.0. Kalau student tu dia ada kelulusan dalam diploma vocational, okey, diploma vocational boleh juga untuk pergi ke peringkat ijazah. Okey, dia ada syarat dia lah. So sekiranya student tu ada mempunyai pelajaran dalam sijil tinggi agama Islam ataupun STAM pun boleh sambung untuk peringkat ijazah. So tak ada masalah. Syarat untuk ijazah pun rendah juga. Mostly kebanyakannya boleh apply ataupun boleh lepas lah. Untuk sekarang yang mana SPM, yang baru-baru student ni, yang tengah tunggu SPM, yang tengah nak tunggu result SPM 2020 pun dah boleh WhatsApp kepada kaunselor. Okay, dah boleh WhatsApp kepada kaunselor. Boleh bagi tahu tentang percubaan SPM berapa dapat. Berapa dapat percubaan SPM. Sebab apa, dari segi percubaan pun kita dah boleh analisis lah. Kita boleh tahu SPM awak dapat berapa. So kalau kata awak percubaan awak dapat 3 kredit, insya-Allah SPM awak boleh dapat 5 kredit ke atas macam tu. Okey. So boleh WhatsApp dengan kaunselor, tanya macam mana cara nak berdaftar. Cukup tak cik syarat saya ni? Agak-agak lepas tak cik syarat saya ni? Boleh WhatsApp kepada kaunselor. Okey. So kat Zaitun University, okey, kalau sebelum PKP ni kita banyak aktiviti. Okey, kita banyak aktiviti tentang aktiviti outdoor Kita bukan sahaja, kita juga ada kelab askar wataniah, okey, kelab bomba. So kita biasa buat lawatan. Student kita juga ada terlibat dengan SPRM. Okey, jadi banyak aktiviti dalam agensi badan beruniform. Okey, bukan sahaja student tu hanya melibatkan diri dalam pelajaran, hanya belajar dekat kelas. Bukan sahaja belajar dekat handphone, tapi kalau kata habis PKP ni, student-student boleh walk in ataupun boleh masuk daftar ke kampus. So dia banyak aktiviti luar, okey. Dia boleh join ataupun boleh tengok dari segi aktiviti bomba buat kerja, polis punya buat kerja, SPRM kita ada kerjasama dengan SPRM macam mana tentang untuk penyiasatan. Jadi banyaklah aktiviti dalam badan uniform. Jadi kalau kata student tu yang betul-betul minat dalam badan uniform, saya rasa ini adalah satu keseronokan. Satu keseronokan yang mana student tu boleh masuk dalam orang kata dah sebelah kaki untuk dalam agensi badan uniform. Hanya habiskan dalam peringkat diploma ataupun ijazah, insya-Allah peluang kerjaya tu ada, tapi anda semua kena berusaha lah. Kena berusaha untuk dapatkan segulung sekurang-kurangnya diploma atau ijazah. Okey, barulah adalah impian ataupun cita-cita kat situ akan capai. Okey. So kat sini tentang program dan saya dah terangkan, okey, sekiranya student juga bila masuk dekat kampus, kita juga ada sediakan untuk hostel, penginapan. Okey, penginapan student boleh duduk penginapan sehinggalah habis pengajian. Okey, sehinggalah habis pengajian. Dalam kalau kata diploma boleh duduk 2 tahun setengah. Bukan boleh duduk sebulan je, boleh duduk 2 tahun setengah sampai habis belajar. Sekiranya kalau nak praktikal tu nak sambung, boleh sambunglah. Okey, kalau kata tak nak praktikal, nak duduk luar, terpulanglah. Tapi dalam tempoh 2 tahun tu, student tu memang disediakan untuk kampus ataupun untuk disediakan untuk hostel.
penginapan untuk student tu masuk masuk asrama. So dekat sini saya nak terangkan sedikit tentang cara pendaftaran. Okey. Untuk cara pendaftaran dekat sini tak perlu datang ke kampus. Okey, tak perlu datang ke kampus, tak perlu susah-susah untuk datang ke kampus daripada Johor pergi ke KL. Okey, kampus kita dekat Petaling Jaya, Selangor. Hanya menggunakan pendaftaran secara online sahaja. Okey, sekarang ni musim PKP, hanya menggunakan cara pendaftaran secara online. So adik-adik ataupun tuan-tuan, puan-puan boleh terus mendaftar pada kaunselor. So hanya sediakan tentang yuran pendaftaran. Okey, yuran pendaftaran minima sekurang-kurangnya RM500 untuk kita buat proses pendaftaran. Okey, pendaftaran dan terus boleh masuk kelas lah. So kiranya adik ada semua ada yuran pendaftaran RM500, awak dah boleh masuk untuk pendaftaran. Direct terus pergi ke kaunselor. Okey, dan sediakan dokumen. Sediakan dokumen tentang dokumen pendaftaran, IC pelajar, IC ibu bapa, result SPM. Kalau tak ada SPM lagi, boleh gunakan percubaan SPM. Student yang mana menggunakan percubaan SPM, dia dah boleh mendaftar. Boleh duduk dalam kelas sementara untuk menunggu dalam SPM sebenar. Maknanya kalau dia dah ada percubaan SPM, dia dah boleh masuk dalam kelas. Okey, dia dah boleh masuk dalam kelas. Join kelas seperti biasa. Bila ada dia SPM, kita akan daftarkan dia secara rasminya dalam sistem universiti untuk program diploma. Maknanya student-student percubaan pun dah boleh masuk. Student percubaan dia boleh masuk untuk join kelas kita. Maknanya dia dah belajar, orang panggil, kalau dalam bagi senangnya, dia orang kata kenalkan diri dulu. Suai kenal diri dengan student-student, kawan-kawan dalam kelas. Macam mana belajar secara online kan. So percubaan SPM pun juga dah boleh daftar. Kalau yang ada SPM lagi lah, dah boleh daftar lah. Hanya WhatsApp IC ibu bapa, IC pelajar, result SPM ataupun percubaan SPM. Kalau yang dah ada diploma, boleh hantar result diploma dengan transkrip sekali. Okey, cukup syarat tu kita akan daftarkan terus untuk student, untuk pendaftaran. Dan selepas tu, pelajar boleh belajar secara online. Okey, untuk sekarang ni, pelajar-pelajar kita belajar secara online lah. Hanya duduk dekat rumah, belajar secara online. So, kita punya web kita sendiri, portal kita sendiri untuk student. Okey, adalah untuk akses untuk student sekiranya tertinggal subjek ke ataupun orang kata lambat ke, sebab kita ada rakaman. Kita ada rakaman untuk student tu orang kata tengok balik video, dan kita juga ada grup kelas untuk student-student tu boleh tengok balik ataupun boleh berborak-borak dengan student-student lain sekiranya ada assignment ke, nak bincang tentang apa ke. So biasanya kita akan lebih kepada Zoom ataupun Google Meet lah untuk buat kelas, ataupun banyaklah channel-channel tu. Okey, so cara pendaftarannya senang, tak susah, hanya WhatsApp saja. Semua je dokumen-dokumen tu hanya WhatsApp saja. Okey, WhatsApp kepada kaunselor, dan dokumen-dokumen tu sekali WhatsApp kepada kaunselor. So cik, saya nak berdaftar, dan WhatsApp dokumen-dokumen tu untuk kita daftarkan student tu dalam universiti. Okey. So kota kita tak banyak. Okey, kota untuk pengambilan kita tak banyak, terhad. So yang mana sekarang ni student-student yang tengah tengok live ni boleh terus direct WhatsApp kepada kaunselor sebelum kota kita tutup ataupun sebelum kota kita habislah. Jadi sekarang ni kita punya kota sangat-sangat terhad. So dapatkan peluang ni, rebut peluang ni, saya percaya adik-adik semua akan capai impian. Okey. Yang paling penting adalah usaha, terus bertindak. Jangan tunggu lagi, jangan tunggu lambat ataupun jangan buang masa. Sebab apa sekarang ni walaupun kita PKP tapi kita boleh belajar secara online. Okey. Walaupun setahun pun PKP tapi tak ada masalah, kita tetap akan teruskan pengajian. Tak ada tinggal pengajian, maknanya walaupun setahun awak duduk belajar secara online tapi setahun jugalah awak dah bermulakan pengajian awak. Sekurangnya kat situ awak dapat habiskan masa dengan cepat. Okey, sebelum awak tak ada buat apa-apa, awak tak ada buat apa-apa kat rumah, sebaiknya awak belajar, teruskan pengajian, okey, untuk kerjaya awak akan datang. Okey, sekiranya ada apa-apa pertanyaan, awak boleh buka mic, boleh bercakap dengan saya. Saya buka untuk pertanyaan dia. Ada apa-apa soalan? Saya. Okey. Nak tanya, apa beza Saito dengan UPNM? Okey, Saito dengan UPNM. Okey, UPNM syarat dia sangat tinggi. Okey, UPNM syarat dia sangat tinggi. So,
adik-adik boleh tengok dari segi syarat dia, tapi saya tahu memang syarat tinggi. So memang mana kalau SPM awak boleh dapat 3 kredit, 4 kredit, syarat saya tu mestilah yang awak apply untuk boleh apply. So kalau kata awak punya ada syarat dia UPMM yang saya tahu syarat dia adalah saya tak boleh nak tahu, saya tak confirm berapa, tapi saya tahu memang syarat kelayakan untuk apply tu tinggi lah. Okey, syarat dia apply untuk masuk dalam UPMM tu tinggi. Dia punya dia punya ni. Sekiranya SPM awak bagus, awak boleh apply lah. Tu tak ada masalah. Cuma bezakannya yang mana UPMM awak boleh terus pergi sambung ataupun awak terus jadi panggil lieutenant muda. Dia terus direct terus dapat lieutenant muda. Okey. Okay, ada siapa lagi yang nak bertanya soalan? Silakan. Saya lagi. Ya. Yang rabu warna tu macam mana? Kalau macam orang rabu warna tapi Rabun tak teruk warna. sangat. Tak teruk sangat. Tapi tak Okey. teruk pun. Tak teruk pun. Okey. Rabun warna, okey, dia macam ni tau. Okey, dari segi syarat ataupun fizikal syarat ataupun fizikal. So sebenarnya adalah kerjaya ni adalah sebenarnya bergantung pada rezeki awak. Okey, bergantung pada rezeki. Sebab apa kalau kita tahu kita tak boleh nak cakap lah kalau kata awak ada rabun sikit ataupun rabun banyak. Kalau kata rezeki awak tu adalah kan. So kalau kata walaupun tangan awak bengkok sikit pun, tapi kalau tak ada rezeki awak tak dapat jugalah. Tapi bagi saya awak tak perlu risau. Okey, bagi saya awak tak perlu risau. Jangan kata awak rabun sikit, cik saya punya impian saya dah habis. Kan, tak dapat. Terus saya tak dapat capai impian saya. Bukan. Okey, walaupun rabun awak sikit, bagi saya awak ada satu sertifikat, sijil ataupun diploma ijazah ni yang berkualiti. Jadi bagi saya adalah satu impian ataupun salah satu peluang yang awak boleh kena capai lah. Okey, bukan sahaja kalau kata kat tempat A awak tak boleh pergi, tempat B, tempat C, tempat D, tempat C pun, tempat E pun banyak lagi. Maknanya peluang awak luas. Macam saya cakap tadi, bukan saja boleh kerja dalam kerjaya dalam badan uniform ataupun boleh kerja untuk polis saja. Agensi kerajaan ataupun agensi swasta lain pun boleh. Contoh AT Dadah, AADK, okey, ataupun Majlis Bahagian Penguat Kuasa, GBKL, okey, ataupun company swasta dalam company keselamatan. Tak perlukan fizikal. Jadi bidang ni meluas. Bidang ni meluas. Bukan saja kalau kata fizikal awak tak cukup, awak tak boleh apply. Banyak sebenarnya bidang ni meluas. Bidang ni sangat-sangat meluas. Jangan risau. Tentang kerjaya tu insya-Allah saya cakap bila awak ada kelulusan ni, orang pandang awak. Orang akan ambil peluang awak ataupun orang akan rebut awak. Sebab apa? Bukan semua orang yang ada kelulusan bahagian penguat kuasa ataupun keselamatan dekat Malaysia ni. So ada berapa beribu saja yang ada. Bukan semua. So orang kata pelajar ni antara siapa yang dapat dalam bidang ni ataupun siapa yang ada kelulusan ni, dia antara orang-orang yang kata berpotensi tinggi lah. Ada soalan lain lagi? Okey Rin, ada satu soalan daripada Kirtana. Sebenarnya dia dah belajar diploma dekat tempat lain sebenarnya. Dia cakap boleh tak kalau dia sambung belajar dekat Saito, tapi dia belajar dekat tempat lain tu pun dia ambil law enforcement juga. Boleh, tak ada masalah. So kalau kata dia belajar tempat lain tu dia ambil law enforcement juga. So dia belajar dekat Saito, kita akan transfer dia punya kredit lah. So kita akan transfer kredit dia berapa subjek yang mana dia dah belajar. Untuk dia boleh terus sambung ke peringkat ijazah. So mungkin kat situ dari segi dia punya kredit hours dia akan rendah lah ataupun tempoh pengajian dia akan berkurangan lah. So itu depend ataupun bergantung kepada bahagian registry, bahagian pendaftaran nanti. So tak ada masalah, tak ada isu. Kalau kata awak dah ada diploma law enforcement, awak nak sambung ijazah pun lagi bagus, tak ada masalah. Dia orang kata Okey, Cik Azin, ada satu lagi daripada Shelma anak Gilbert. Dia sebenarnya dia bertanya berkenaan dengan ketinggian. Sebenarnya dia ketinggian ni pun ada dalam 154 je. Tapi dia teramat minat dengan badan uniform. Jadi layak ataupun tidak masuk Saito? Berapa tadi ketinggian dia? Ketinggian dia 154 cm. 154. Oh, 154. Kalau 154 macam saya cakap tadi, ketinggian ataupun fizikal bukan keutamaan dia. Yang paling penting adalah sijil, diploma ataupun ijazah awak.
Okey, macam saya cakap, kalau kata awak tak capai fizikal awak, bukan sijil awak tu tak boleh gunakan tempat lain, industri lain. Banyak lagi industri lain yang awak boleh guna. Industri dalam sektor kerajaan ataupun swasta kan, yang tak menggunakan fizikal. Kalau kata fizikal awak tak lepas, bukannya awak tak boleh gunakan ijazah awak tu dalam tempat lain. Banyak lagi tempat lain yang awak boleh gunakan yang tak pandang awak punya fizikal. Yang perlukan awak punya pendidikan, yang perlukan awak punya kepakaran. So dia tak tengok awak punya fizikal. Faham tak situ? Antara salah satu badan uniform yang ada kelonggaran sikit lah dari segi fizikal apa semua ni, antaranya adalah custom, SPRM. Yang itu antara salah satu yang ada kelonggaran lah dari segi fizikal yang boleh pilih selain daripada PDM ataupun fizikal. Betul? Adakah Cik Azim setuju dengan pernyataan saya? Betul. Betul. Sebab apa macam saya cakap tadi tu, kalau kata macam contoh macam saya cakap, ada agensi-agensi swasta yang tak perlukan fizikal. Tapi dia perlukan kemahiran ataupun kepakaran. Kan? Contoh macam student kita, ada teknik penyiasatan. Kan? So banyak company-company swasta yang perlukan. Banyak company-company swasta yang perlukan dalam teknik penyiasatan, bahagian forensik. Jadi bagi saya tak perlu, orang kata tak perlu risau tentang fizikal. Okay? Kalau kata ada sertifikat ni, ada program ni, orang kata banyak je peluang. Banyak je peluang kat luar tu yang orang kata perlukan student-student kita ni untuk berkejaya akan datang. So, lebih dahulu kita nak ucapkan terima kasih kepada pelajar, kita ada student helper sebenarnya dekat dalam ni, Cik Azrin, daripada Muhammad Izzuan. Dia banyak membantu kita dari segi dekat ruangan chat kalau kita tak sempat nak menjawab. Jadi terima kasih kepada Muhammad Izzuan kerana sudi membalas setiap mesej yang ada. Jadi kita ke soalan yang seterusnya. Boleh tak terangkan pasal beasiswa daripada Jacqueline Chua? Okey, beasiswa ni dia banyak, orang kata banyak kategori. Banyak kategori, ada diploma, ada beasiswa yang lain, asasi beasiswa lain, ijazah beasiswa lain. Tapi apa yang saya cakap, semua program kita ada beasiswa. Okey, semua program kita ada beasiswa dan beasiswa diploma separa. Kalau awak ditawarkan untuk program asasi adalah beasiswa penuh. Okey, asasi Police Science beasiswa penuh. Okey, ijazah pun dia juga ada beasiswa separa. Maknanya dia ada beasiswa, kategori beasiswa berapa, potongan-potongan je lah. Okey, tapi yuran sepenuhnya tentang untuk beasiswa tu semua, sebaiknya student-student semua ataupun adik-adik semua boleh rujuk kepada kaunselor. So kaunselor akan bagi terangkan. Kaunselor kita akan call, kan? Kaunselor kita akan call terangkan macam mana, okey, berapa beasiswa sekarang, berapa yuran awak punya ni, yuran pengajian awak sepenuhnya, berapa beasiswa potongan. So kaunselor kita akan call awak. Okey. Sebab apa kalau kita terang kat sini, sebab apa kita tak tahu awak ni ada program diploma ke, program ijazah pun ataupun program master. Jadi sebaiknya semua rujuk kepada kaunselor yang mana dapat link. Yang mana dapat link tu, terus kontak selepas ni live ni, terus kontak kaunselor tu, tanya dia, cik macam mana saya nak daftar, boleh tak saya tahu tentang beasiswa, berapa saya dapat beasiswa, berapa yuran. Okey, macam tu Okey. Kita ke soalan seterusnya daripada Gibson Dennis. Intake selalu bulan berapa? Simple je soalan dia. Intake selalu bulan berapa? Okey, so sekarang ni intake yang paling kecepat, paling okey. Okey, sekarang ni intake kita dah start. Okey, kita dah start pada intake intake Mei kita masih ada lagi. Intake Mei kita ada lagi. Okey, sekarang ni yang mana student-student berminat dah boleh untuk buat boleh terus rujuk kepada kaunselor saya cakap. Sebab apa, intake kita seminggu ni kita buka untuk pendaftaran. Seminggu ni kita buka untuk pendaftaran. Sebab apa, biasa kita buat live ni kita terus kita nak student-student ni terus ambil peluang ni untuk mendaftar. Sebab apa, peluang kita ni kita tak buka kepada semua student. Ataupun bukannya kuota ni semua buka lah. So, kalau kata berminat, boleh tanya pada kaunselor untuk daftar. Untuk minggu pendaftaran ni adalah minggu ni. Minggu pendaftaran boleh daftar sekarang. So, nanti minggu depan kita dah ada start untuk orientasi. Okay? Dah boleh WhatsApp kepada kaunselor tu semua. Okay, seperti daripada sebenarnya Muhammad Izzuan ni adalah lecturer. Saya tu Security Academy. Saya minta maaf sebab saya kurang cakap berkenaan itu. Seperti yang inform daripada Encik Izzuan sendiri, dia kata semester untuk degree Jun dah pun start.
Jadi kepada pelajar-pelajar yang ingin mendaftar untuk degree boleh terus berurusan dengan kaunselor masing-masing lah. Jadi soalan seterusnya daripada Syekh Alif. Nak tanya, saya tu ada syarat kelayakan tu untuk ujian kecerdasan. Okey, ujian kecerdasan Jadi dia macam polis lah kan. okey. Untuk masuk ujian kecerdasan ataupun fizikal tak ada masalah. Okey, kita tak ada masalah lah tentang kalau kata tak cukup tinggi ke, rabun ke, tak ada masalah. Boleh masuk, boleh mendaftar. Tak ada masalah lah. Kita tak tengok dari segi dia punya BMI lah. So student semua boleh mendaftar apa pun dari segi fizikal. Termasuk dengan lepasan SPM untuk tahun 2020 tu macam mana Cik Azli? Dia dah boleh Lepasan mendaftar ke macam mana? Lepasan SPM 2020 boleh mendaftar menggunakan percubaan SPM. Hanya menggunakan percubaan SPM. So kita tengok percubaan dia, sekiranya percubaan dia lepas, so kita akan boleh daftarkan dia. So bila dia dapat di result SPM sebenar, kita akan daftarkan secara rasminya dalam program diploma. Tapi sekarang ni student-student percubaan ni dia boleh daftar, masuk kelas, belajar seperti biasa. Okey, dapat je percubaan SPM, dia boleh daftar secara rasmi. Baik. Saya nak buka kepada mana-mana pelajar yang sekiranya ingin bertanya apa-apa soalan bersama dengan kita punya kaunselor iaitu Cik Azrin. Boleh buka mic. Sebelum tu Cik Yasir, saya nak tanya dulu. Ada Boleh. 33 pelajar kat sini. Kan, ada 33 orang yang masih view tu. Saya nak tanya, berapa ramai kat sini yang betul-betul berminat? Boleh komen, ya saya berminat. Saya nak tahu berapa ramai tu. Sebab apa kita nak tahu kualiti tak student ni, boleh tak? Berapa ramai student yang betul-betul berminat, boleh komen, ya saya berminat. Komen sekarang. Saya nak tengok berapa ramai yang berminat. Ada seorang, Boleh. ada 2 orang, 3 orang, 4 orang. Berapa ramai yang student betul-betul berminat, boleh komen, ya saya berminat. Saya 5 nak orang. tengok berapa ramai yang student dia betul-betul berminat nak daftar tu. Sebab kita tak tahu, kita ada kota kan. So kita tahu, kita tengok berapa ramai. Kalau kata ada 33 ni adalah student-student ni adalah memang ada impian. So kalau kata awak betul minat, awak kena komen. Sebab apa saya tahu. Okey, kata-kata tu adalah doa. Kalau kata awak berminat adalah doa awak. Maknanya awak akan berjaya kan datang. Okey, ada Ramai. siapa ada ramai juga ni Cik Azrin. Ramai. Saya tak boleh nak ada lagi yang nak tanya soalan. Ada lagi nak tanya soalan. Okey, siapa yang nak tanya soalan boleh buka mic kali ni kita kita nak terangkan kasih habis. Kita nak terangkan kasih habis biar awak faham kan. Okey, kalau kata nak orang kata kalau apa yang tak dapat tadi hari ni, awak boleh direct pada kaunselor, tapi kalau kata apa yang boleh saya sampaikan hari ni, saya akan sampaikan lah. Saya berminat tapi saya cuba untuk mohon untuk awam terlebih dahulu. Okey, tak ada masalah. Ada sesiapa yang ingin ajukan soalan, boleh buka mic. Saya. Silakan. Contohlah kalau lepas SPM sekarang daftar menggunakan result trial and dia lulus kan. Lepas tu contohlah kalau result SPM dia tu tak super macam dia tak lulus lah nak masuk diploma ataupun asasi, adakah dia akan dibuang? Okey. So kita tengok dari segi percubaan awak. Kalau kata percubaan awak dapat 5 kredit, tak mungkinlah SPM awak tak dapat 3 kredit kan. Tapi apa-apa pun awak boleh masuk dulu dalam kelas. Tetapi apa pun cara pendaftaran kita akan tengok juga pada SPM awak. Maknanya sekiranya awak dah lepas untuk percubaan SPM 5 kredit, misal kata SPM awak dapat 1 kredit je. Kan 1 kredit. Tapi kita tak buang awak, tapi kita akan masuk awak untuk program sijil. Program sijil lah. Maknanya kita ada 1 sijil lagi yang mana sijil ni untuk awak belajar dalam tempoh setahun untuk awak sambung ke peringkat diploma. Kalau kata awak tak betul-betul tak ada kredit, dapat ada 5 kredit ni, dapat tak ada kredit langsung, gagal. Itu kita tak boleh buat apalah. Mana-mana universiti pun syarat dia kena ada 3 kredit untuk diploma. Kalau awak tak cukup 3 kredit, kita akan transfer awak ke program certificate sijil. Macam tu. Okey, Cik Azrin, daripada Mika, kalau 3 kredit, macam mana 3 kredit tu macam mana? Adakah SKM daripada IKBN tahap 3 ni layak untuk masuk yang mana? Okey, kalau kata 3 kredit tu SPM dalam SPM lah, 3 kredit tu dalam SPM apa-apa subjek pun boleh. Kalau kata awak ada SKM tahap 3, maknanya awak layak untuk program diploma. Okey,
SKM tahap 3, awak ada SKM tahap 3, awak SPM awak fail sekalipun, ataupun awak SPM awak tak ada kredit sekalipun, tapi awak ada SKM tahap 3, awak boleh apply untuk diploma. Sekarang kelayakan dia yang mana MQA dah tetapkan, awak ada SKM tahap 3, awak boleh apply diploma. Untuk SPM, awak ada 3 kredit, awak boleh apply untuk diploma. Boleh, SKM tahap 3 boleh masuk, tak ada masalah. Okey. Boleh. Ada sesiapa lagi yang nak bertanya soalan? Silakan. Boleh buka mic untuk tanya apa-apa soalan. Kalau tak ada, kita terus dengan agenda seterusnya. Cik Azim, boleh ya? Okey. Okey. Kita nak tadi Cik Azim baru saja terangkan berkenaan dengan pengajian, berkenaan dengan kos dari segi asasi sehingga ke ijazah lah. So dari segi okey, kita ada satu lagi soalan. Untuk yang STPM ni macam mana untuk kelayakan? STPM syarat kelayakan untuk pelai ijazah sekurang-kurangnya 2.0. 2.0. Awak dah boleh apply untuk ijazah. Okey. Purata graduan yang graduate yang dapat pekerjaan tetap. Okey. Sebenarnya Gibson Dennis ni dia nak tanya berapa ramai purata pelajar-pelajar yang lepasan diploma atau ijazah yang dapat pekerjaan tetap. Kita Saitun University, kita dah lebih daripada 31 tahun. Dah lama dah. Jadi kalau nak kira graduan tu memang tak perlu risaulah, memang terlalu ramai. Saya tak boleh nak kira, tapi lebih daripada 1,000 ke 2,000 macam tu lah. Andai apa orang kata dalam bahagian penguatkuasa undang-undang lah. Tapi kalau dalam agensi-agensi lain, saya tak pasti, tapi ramai. Memang ramai. Orang kata dalam program bahagian penguatkuasa ni memang ramai sebenarnya. Kadang-kadang kita tak ingat, tak kenal. Tapi bila kita jumpa, okey ni adalah graduan daripada Saitun University. So IPD ni ada graduan daripada Saitun University. Terlalu ramai. Sebab apa program kita ni dah terlalu lama. Jadi kita dah lahirkan lebih daripada tak tahu beribu graduan yang dah berjaya dalam badan uniform. Memang ramai. Saya pun ada perasan juga dalam grup Facebook ada alumni daripada Saito. So kat situ pun beratus. So beratus kat situ. Kita yang lain kita masih lagi belum tahu. So angka sebenarnya boleh dikatakan 1,000 lah senang cerita kan. Anggaran okay, lah. Mungkin kita ke agenda seterusnya. Kita dah terangkan pasal kos, kita dah terangkan pasal demo siswa dan juga beasiswa. Okey, Cik Azim nak teruskan untuk bagi penerangan pasal yuran ke ataupun macam mana? Okey, yuran pendaftaran yuran pendaftaran untuk permulaan adalah RM500. Okey. So kalau kata beasiswa, yuran pengajian penuh, okey, yuran pendaftaran RM500, yuran pengajian penuh ataupun beasiswa berapa yang student tu akan dapat, semua kena rujuk kepada kaunselor. Sebab apa? Beasiswa ni berlainan. Yuran diploma, yuran pengajian diploma lain, yuran ijazah lain kan. Jadi saya hanya boleh bagi tahu student yang mana berminat untuk mendaftar hanya buat persediaan untuk RM500 untuk pendaftaran. So boleh rujuk kepada kaunselor. So RM500 tu dah boleh daftar. So nanti kaunselor akan terangkan lebih lanjut tentang yuran tu. Sebab apa? Saya bagi tahu kat sini hari ni adalah kota kita sangat terhad. Kita nak student yang betul-betul kualiti untuk mendaftar dan terus boleh apply untuk sekarang. Okey, baik. Kita masih lagi menunggu soalan-soalan yang lain. Ada sesiapa ke yang berani untuk buka mic untuk tanya apa-apa soalan? Kalau tak ada, kita dalam masa 5 minit lagi kita akan tamatkan kita punya sesi live kita pada hari ini. Sebab kita dah berjalan hampir 2 jam live kita pada hari ini. Jadi kalau tak ada apa-apa soalan yang nak dituju, saya rasa eloklah kita dalam tempoh 5 minit lagi kita akan tamatkan kita punya live kita pada hari ini. So okey, kita ada soalan yang lain. Okey, silakan. Siapa yang suara tu? Kredit ni adakah A ataupun A, B, C, D grade dia? Okay, untuk kredit ni. Oh, kredit. Okey, senang. Kredit hanya C ke atas. C awak dapat C, B ataupun A, B ataupun C itu adalah kredit. Bawah daripada E, D
itu lulus saja. E, D lulus saja. G adalah gagal lah. A, B, C tu kredit. A, B dan C tu kredit. Okay, jelas ya? Contohlah kalau dapat peperiksaan SPM tu dalam 2A, lepas tu 3B apa tu boleh lah apply untuk asasi ke macam mana? Itu untuk asasi lah. Kita akan terus tawarkan awak asasi lah. Maknanya cemerlang lah awak dapat 2A, 2B tu cemerlang lah. Kan? So mana awak boleh apply untuk peringkat asasi. Boleh terus ambil belajar asasi setahun dan terus kita akan sambungkan awak ke peringkat ijazah 3 tahun lagi. Maknanya awak belajar 4 tahun, asasi setahun, ijazah 3 tahun, awak dah ada segulung ijazah tu. Umur kalau kata 18, 19, 20, 21 tahun awak dah ada segulung ijazah. Sangat-sangat muda. Yang paling penting sekali kita kena tengok dulu lah bahasa Melayu dan juga sejarah. Betul kan? Betul. Bahasa Melayu yang paling sejarah pokok sekali lah. kena ni lah. Okey. Asasi ni dia program dia sama macam matrikulasi, STPM, cuma asasi ni beza masa kita setahun. Okey, cepatlah. So awak fast track terus pergi ke ijazah. Awak ada 5 kredit, awak boleh apply untuk asasi. Tapi yang mana percubaan SPM sekarang awak boleh apply, tak ada masalah. Awak tak cukup 5 kredit pun awak boleh masuk untuk peringkat diploma. Okay, kita terima satu lagi soalan yang terakhir. Kita ada soalan yang terakhir. Kalau dah daftar boleh keluarkan tak surat tawaran? Offer letter. Memang. Sekarang ni kalau kata awak berminat je, awak WhatsApp kepada kaunselor, kita akan terus keluarkan awak conditional offer letter ataupun surat tawaran bersyarat. Yang mana surat tawaran bersyarat ni yang mana awak boleh tunjuk kepada ibu bapa yang awak dapat tawaran. Okey, kita bukan saja untuk cakap kata awak dapat tawaran, taklah. Kita keluarkan satu surat. Surat tawaran bersyarat. Bila awak dah daftar secara rasmi, awak akan dapat satu lagi surat tawaran daripada pihak universiti yang mengatakan tahniah awak dah mendaftar dan ada 2-3 lagi surat yang awak akan terima dalam email nanti. Okey, setakat okey, kita ada satu lagi soalan yang terakhir. Satu lagi daripada Gibson Dennis. Untuk dalam kelas ni kita gunakan dua bahasa. Sama ada bahasa Melayu ke ataupun English. Kita dua bahasa. Pengajian kita dua bahasa. Bahasa Melayu dan ada bahasa English juga. Tapi kalau exam tu bahasa English lah. Kan, tapi dalam belajar tu dia bahasa, kita campur-campur. So kalau kata yang mana tak tahu dalam bahasa English, boleh tanya dalam bahasa Melayu, tak ada masalah. So pensyarah-pensyarah kita pun berbangsa Melayu, Chinese, tapi semua boleh menggunakan bahasa Melayu. Kan, semua boleh guna satu bahasa Melayu. So tak ada masalah. Tak faham bahasa English, boleh cakap, "Cik, saya tak faham, cik. Boleh terangkan sikit dalam bahasa Melayu." Nanti pensyarah kita akan jawablah dalam bahasa Melayu. So kurang-kurangnya kat situ student-student kita ni kenalah ada belajar sedikit belajar tentang English macam mana. So walaupun belajar mula-mula ni memang tak faham. Biasa bagi saya kalau mula-mula belajar ni Cik Isa, bukannya terus faham, bukannya terus mahir kan. So ambil masa sikit lah. Mula-mula dalam sebulan, 2 bulan ni, 3 bulan ataupun satu semester ni orang kata biasalah baru masuk dalam alam universiti ni kita akan rasa macam pelik kan. Tapi ambil masa, mungkin dalam semester 2, semester 3 awak akan okey. Orang kata tak pandai bahasa English, dah boleh cakap dengan English, dengan ibu bapa dah boleh cakap English dah, saya rasa. Okay. So itu sebenarnya sebahagian daripada pengalaman Cik Aziz sendiri ya. Saya kongsi pengalaman saya tu sedikit. Okey. Daripada Syafiqah ni sekarang ni dia tanya surat tawaran ni kita proceed ni secara online ke ataupun kita buat surat menyurat? Kita buat secara online. Student kena berikan email, detail nama penuh, IC, email, alamat rumah. So nanti kita akan proceedkan secara online, terus direct ke awak punya email. Bila awak dah dapat email, awak kena print lah. Awak print awak punya surat tawaran tu. So sekarang ni semua email. Kita tak post ke rumah lah semua secara online, secara email. Dan satu lagi yang saya nak tambah sikit lah. Kita sebenarnya dah lama dah sebenarnya untuk kita dah tak gunakan surat menyurat dan kita sebenarnya kalau nak ikutkan surat tawaran ni memang kita akan proses secara online saja, iaitu ke email terus, email pelajar. Jadi memang untuk urusan surat menyurat tu memang kita dah tak buat sebab sekarang ni pun zaman teknologi dah kan. So kita kena berubah lah dari segi zaman teknologi kita sekarang ni. Platform yang kita gunakan itulah yang kita akan adaptkan pada semua. Okey,
Untuk ada juga yang bagi pencerahan lah sikit kan berkenaan dengan surat tawaran ni. Sebenarnya diorang ni nak minta surat tawaran awal sebab diorang ni sebenarnya ada tujuan diorang lah untuk nak minta pertolongan daripada YB ataupun sesiapa. Sebenarnya surat tawaran kita tu kalau nak minta apa-apa jenis bantuan sebenarnya tak ada masalah. Boleh je. Sebab itu yang paling penting sekarang ni adalah untuk anda semua kalau ada masalah kewangan boleh gunakan surat tawaran tu untuk minta apa sahaja bantuan yang kita ada sekarang ni. Kalau macam contohnya sekarang ni, kalau saya lah ikut pengalaman saya, kita ada bantuan anak Selangor di mana dia akan membantu anak-anak Selangor yang mempunyai kesusahan lah kalau macam ada pertolongan untuk nak buat pembayaran pendaftaran. So kebanyakan kerajaan negeri Selangor dia akan bantulah anak-anak Selangor. Tetapi setiap negeri sebenarnya apa yang saya tahulah setiap negeri sebenarnya dia ada bantuan khas untuk pendidikan untuk setiap negeri. Jadi apa yang paling penting sekarang ni kalau contohnya anda lahir dekat Johor anda boleh tanya sendiri dengan kerajaan negeri Johor. Lahir dekat Kelantan boleh tanya dengan kerajaan negeri Kelantan. Tetapi berapa total yang dapat tu itu saya tak boleh bagi tahu lah sebab benda tu PNC. So itu kena berurusan sendiri dengan setiap negeri masing-masing. Betul. Okey, yang tak ada email kena buat email. Wajib kena ada email sebab apa-apa urusan untuk belajar memang kena ada email lah. Minta maaf Cik Azrin, saya terus terbaca, saya terus jawab lah pula. Tak apa, untuk email okey, untuk sekarang ni untuk surat tawaran kena ada email. So bila nanti student dah mendaftar, student akan dapat email student sendiri. Maknanya setiap student tu akan dapat email student sendiri. Jadi student tu boleh akses melalui portal kita, melalui email Saito dengan student punya email. So nanti pihak pendaftaran akan bagi email ataupun email student sendirilah. Maknanya student punya email Saito University boleh daftar. Maknanya awak sekarang ni awak perlukan email awak punya sendiri, personal. Email personal awak ada, kita akan keluarkan satu surat tawaran. Kalau awak tak ada, awak bagi tahu je kaunselor. Kaunselor akan buatkan email untuk awak lah. Baik. Ada apa-apa soalan lagi yang nak tanya? Jangan malu, jangan segan untuk nak bertanya sebab ini benda ni penting Kalau anda semua takut nak membeli kalau anda semua nak beli barang mesti anda bertanya dulu. Jadi sama juga macam anda nak belajar. Anda nak belajar ni mesti ada semua nak kena tahu apa benda yang ada nak belajar, apa benda yang kena tahu, apa benda persediaan, apa permulaan, apa pemakhiran. So semua tu kena tahu. Macam anda semua nak beli barang, anda kena tanya dulu. Okey. Sampai semester berapa? Ni maksud daripada Mika ni mungkin kita jawab secara menyeluruh Cik Azrin. Semester dari segi foundation, diploma dan juga ijazah. Boleh Cik Azrin terangkan tentang semester? Okey, untuk untuk asasi, asasi belajar satu tahun. Dia ada semester 1, semester 2. Okey, untuk diploma, diploma dia ada 7 semester, okey. Ijazah kita ada 10 semester. Okey, diploma 2 tahun setengah, ijazah kita ada 3 tahun lah. Okey, jadi berbeza-beza untuk semester tu. Satu lagi siapa ni? Sima. Siapa ni? Shelma anak Gilbert. So dia tanya keluarkan surat tawaran sebelum mendaftar. Jadi supaya dia tak faham lagi. Betul. Kita keluarkan surat tawaran awak sebelum daftar. Awak berminat, awak WhatsApp kepada kaunselor. Selepas live ni awak WhatsApp kepada kaunselor, "Cik, saya berminat untuk daftar." Kita akan keluarkan surat tawaran dulu. Awak just cakap je, "Cik, saya berminat." Macam mana cik? Kita akan keluarkan satu surat tawaran. Surat tawaran bersyarat. Surat tawaran bersyarat ni yang mana awak boleh tunjuk kepada ibu bapa. Awak boleh tunjuk kepada mak ayah, awak boleh tunjuk kepada abang akak, semua kan, yang mana awak dapat tawaran. Okey. Selepas awak dah bagi dokumen tentang dokumen pendaftaran, IC ibu bapa, IC mak ayah apa semua, barulah kita daftarkan awak secara rasmi. Bila awak dah daftar secara rasmi, okey, awak akan join dalam orientasi. Bila awak dah join orientasi, awak akan join kelas. Tak lama tu awak akan dapat satu surat tawaran rasmi daripada universiti. Dalam email juga, yang mana awak tahniah awak dah mendaftar di Saito Universiti sekian-sekian. Itu adalah surat tawaran secara rasmi daripada pihak universiti. Jadi maknanya untuk seorang ni dia akan dapat 2 surat tawaran lah. Satu surat tawaran sementara dan satu lagi surat tawaran rasmi. Ya, betul. Okey. So harap Shelma jelas dengan penerangan tadi. Okey, ada soalan yang lain sebelum kita nak tamatkan kita punya live kita pada hari ini?
Yang duit 500 kan untuk pendaftaran tu boleh ke bayar secara ansur-ansur ke kena bayar sekaligus? Okey. Encik Azrin. Untuk yuran pendaftaran, yang yuran pendaftaran tu awak kena rujuk kepada pihak kaunselor. Sebab apa, kalau kata awak ada masalah, awak kena nyatakanlah apa masalah awak. So nanti pihak kaunselor akan terangkan okey apa cara-cara dia, dan dia akan bagi bantuan lah. Dia akan bagi sedikit info-info apa yang dia boleh bantu. Tapi awak tak perlu risau kalau kata awak berminat sahaja. Awak just bagi tahu pada kaunselor. Ada masalah, awak ajukan kepada kaunselor. Kaunselor kita akan bantu awak. Macam mana sekalipun kaunselor kita akan bantu awak sampailah awak mendaftar. Okey? Okey, jelas Saya pun tak tahu nama awak sebab awak letak iPhone je. So saya fikirkan ada iPhone lah nama awak. Saya Afiq. Okey. Kenapalah awak letak nama iPhone? Okey, ada soalan yang lain? Okey, kalau tak ada, kita boleh tamatkan kita punya live kita pada hari ini. Jadi terima kasih kepada adik-adik semua. Fikir baik-baik, boleh berbincang dulu dengan kaunselor-kaunselor anda. Tapi sekiranya kalau kalau anda semua masih lagi tak tahu macam mana cara nak mendaftar, itu yang paling penting lah. Sekarang ni kita dah bagi penerangan berkenaan dengan apa-apa persoalan daripada anda semua. Tapi macam mana cara nak mendaftar, anda boleh berurusan terus dengan kaunselor-kaunselor yang anda dah berurusan sebelum ni. Jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada semua kerana mengambil masa boleh dikatakan agak lama dalam 2 jam. Jadi terima kasih kepada Cik Azin, terima kasih kepada Nisa, Syafiqah yang sempat saya baca lah, Atira, Maisyara, Mika yang mengajukan Jangan soalan. lupa kalau katanya berminat tu, terus lepas ni live ni terus WhatsApp kaunselor. Terus WhatsApp kaunselor sekurang-kurangnya. Kalau kaunselor tak dapat balas malam ni, esok pagi kaunselor akan call awak cara pendaftaran semua. Malam ni awak terus WhatsApp, okey, WhatsApp pada kaunselor, cik macam mana saya nak daftar. Esok pagi kaunselor tu confirm akan call awak, dia akan terangkan lebih lanjut prosedur-prosedur nak daftar apa semua kan. So malam ni awak kena WhatsApp Alright, setakat ni itu saja daripada saya. Ada Cik Azrin nak tambah apa-apa lagi? Tak ada, itu saja. Okey, so setakat ni itu saja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua. Kita jumpa di live di masa akan datang dengan topik-topik yang lain dan juga tetamu-tetamu yang lain pula lepas ini. So kita jumpa di masa akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat malam semua. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Terima kasih. Stay jap. Okey. Dah boleh keluar kah? Boleh. Dah boleh keluar. Selamat malam Syafiqah. Selamat malam cik, selamat malam semua. Salam. Sopan Syafiqah. Bye. iPhone, saya tak tahu, tak ingat nama awak iPhone. Afif ya? Afiq. Afif, okey. Ya. Yang mana yang lain boleh boleh leave. Bye. Syekh Alif. Terima kasih. Sama-sama.